Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Suhaimi bin Hamid, Timbalan Setiausaha Pengurusan SPR. Yang berusaha Puan Nurlida binti Awang, Setiausaha Puspanita Cawangan Kecil SPR. Yang dialu-alukan penceramah kita pada hari ini, Ustazah Azma binti Harun, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang ke majlis perkongsian ilmu kita pada hari yang indah ini yang bertajuk Indahnya Taman Syurga, Lailatul Qadar versus Raya. Bagi memohon keberkatan majlis, dijemput Encik Muhammad Zakwan bin Mazlan Anwar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqul azim, innaka sami'ul alim, inna ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barrul jawadul karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ceramah Ramadan yang diadakan pada hari ini. Ya Allah, berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celaka majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Pengasas dan penaung NGO Sahabat Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Syariah dari Universiti Al-Azhar, urusan halal jahin. Ustazah berasal dari Terengganu, sudah menekan 7 orang cahaya mata. Kini menetap di Seremban, Negeri Sembilan. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput penceramah kita pada hari ini untuk berkongsi ilmu khususnya mengenai Lailatul Qadar versus Raya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dan ini lagi. Tak nak ganggu orang. Oh. Lagi sikit. Okey. Macam tu. Okey.
Cubaan. Cubaan, cubaan, ujian, dugaan. Subhanallah, subhanallah. Dia jauh sikit. Okey. Kita cuba ni. Subhanallah, subhanallah. Kan, yang ni okey lagi kan? Panas lah sebab dia spotlight tu. Oh. Penting bagi kawan. Kita cuba dulu. Okey. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara macam orang puasa je. Dah sarapan belum? Sahur. Subhanallah. Ada yang supper. Dia tak bangun sahur, dia supper je. Sebelum tidur dia dah makan. Subhanallah. Tapi sangat rugilah. Kerana itu adalah salah satu bentuk kerugian di bulan Ramadan, kerugian yang besar sebenarnya. Kerana di sana ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, bangunlah bersahur. Nabi pujuk kita, bangunlah bersahur walaupun sekadar seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang bangun sahur. Sabda Nabi SAW, Nabi sebut pada waktu sahur itu ada barakah. Nabi sebut secara jelas, waktu sahur itu ada barakah. Dan janganlah kamu meninggalkan sahur walaupun sekadar seteguk air. Kalaupun kita macam susah dan malas sangat nak makan ataupun nak minum, letak je siap-siap air masak tu tepi katil tu, tepi tu, bangun sebelum subuh. Dalam 10 minit sebelum ke 15 minit sebelum minum air. Sebab Nabi pesan walaupun dengan seteguk air. Subhanallah. Kerana pada waktu sahur itu ada barakah. Dan Allah serta para malaikatnya berselawat ke atas mereka yang bangun sahur. Apa maksud Allah dan para malaikat berselawat? Allah berselawat ke atas kita membawa maksud Allah merahmati kita. Manakala malaikat berselawat kepada kita membawa maksud malaikat mendoakan untuk kita. Itulah perbezaannya. Kita berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan lain-lain bentuk selawat. Tetapi cara Allah berselawat kepada kita bukan begitu. Membawa maksud Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan malaikat berselawat kepada kita adalah membawa maksud malaikat mendoakan untuk kita. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan lagi 5 hari saja lagi. Hari ni dah 25 Ramadan kan? Maksudnya tinggal berapa hari lagi Ramadan? 5 ke 4? 5. Masya Allah, 5 hari lagi Ramadan. Janganlah tinggalkan sahur. Walaupun kita nampak sahur tu cuma bangun makan je. Buat ibadah apa? Kalau kita tengok sahur itu macam ikut kehendak nafsu. Tapi bukan nafsu. Ketika itu adalah kehendak fitrah. Dan Allah tetapkan sahur itu menjadi pembeza. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yang membezakan kamu, puasa kamu dengan ahli kitab, maksudnya dengan agama-agama lain yang juga ada puasa, adalah sahur. Sampai begitu sekali besarnya rahmat dan pembeza hanya berkaitan dengan sahur. Subhanallah, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terlebih dahulu jutaan terima kasih kepada pihak SPR. Kalau tambah M, SPRM. Bila SPR jemput, rasa kurang sikitlah berdebar. Kalau SPRM panggil, takut tak pergi tapi tak boleh keluar. Subhanallah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita jaga, kita tunaikan semua tanggungjawab, insyaAllah. Okey, yang penganjur majlis ilmu kita pada kali ini untuk sahabat-sahabat yang melihat di live, subhanallah, adalah SPR, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Mungkin ramai yang nak tanya, bila pilihan raya? Kok sahabat-sahabat di online kan, bila pilihan raya Ustazah tolong tanya. Alang-alang dah sampai kat SPR. Saya tadi dah tanya dah masa naik lift, bila pilihan raya. Orang SPR pun tak tahu bila. Jadi jawapan mereka, jawapan selamat, mereka kata bergantung kepada PM, bergantung kepada Sultan. Betul ya? Jadi Masya Allah, tidak dapat tidak, pilihan raya akan dilakukan jugalah pada tahun depan. Sebab dah cukup masa kan. Tahun depan ya? Bukan tahun ni ya? Oh, ada masa lagi tahun depan. Masya Allah. Ustazah pun macam tak sabar je. Rasa macam kali ni lama sangat nak tunggu. Tu kan? Keluar mengundi. Masya Allah, ala kulli hal, yang penting negara kita di dalam, mudah-mudahan negara kita baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang Allah berkati, ya Allah turunkan kebaikan dan Allah ampuni, dengan pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang saleh, yang bertakwa, yang amanah. Masya Allah, wallahu alam. Doa tu kita tak tak boleh putus kan. Allah kurniakan pemimpin yang saleh, al-umara, para pemimpin, wal ulama. Jika baiklah ulama, maka baiklah pemimpin. Jika baiklah pemimpin, maka baiklah rakyat. Kita bukan memperjuangkan syurga untuk keluarga saja, tapi kita nak satu negara masuk syurga jika kita dapat pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang soleh. Sebab itu bila pilihan raya, kita sangat keliru nak memilih pemimpin kan, yang hanya membawa sejahtera di dunia ataupun bawa sejahtera dunia dan akhirat. Lepas tu kita pun nampak semua lebih kurang sama. Keliru-keliru sampailah tidak mengundi. Itu salah juga, sebab tanggungjawab kita akan ditanya. Okey, muslimin muslimat. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur dengan kerjasama Puspanita SPR, Surau Al-Istiqamah SPR dan Kelab Sukan dan Kebajikan SPR. Oh, banyak kerjasama ni. Kelab Sukan, Kebajikan, Surau, Puspanita. InsyaAllah kerjasama yang baik semua ni. Lama tak bersukan ni bulan Ramadan. Okey, seterusnya barisan tertinggi pengurusan dan pentadbiran SPR, ketua-ketua jabatan dan para pegawai, seluruh warga kerja SPR, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Mungkin ada yang tanya, kalau tak ada pilihan raya, SPR ada kerja tak? Macam tak kuat angkut. Banyak kerja. Banyak. Subhanallah. Yang kita bayangkan SPR ni akan sibuk bila pilihan raya kan. Tapi sebenarnya kerja tu sentiasa ada, sentiasa berjalan. Masya Allah. Allahu Akbar. Pernah tak kerja tu habis sampai pergi jumpa bos? Tak habis lah kerja? Ui, banyak lah kerja. Masya Allah. Mungkin ada yang pergi jumpa bos, bos, kerja saya dah habis, ada tambah lagi tak? Boleh tambah lagi tak? Pernah tak dalam sejarah kita pergi jumpa bos minta kerja? Ataupun jumpa bos, bos saya dah tak mampu ni, minta kurang kerja. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya pernah kerja sebagai kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan 9 tahun, dan saya letakkan jawatan pada tahun 2017. Kurang setahun lah. Dipujuk-pujuk HR, dipujuk-pujuk juga, Ustazah cukupkanlah setahun 10 tahun, nanti boleh pencen, sekurang-kurangnya kan. Tapi masa tu tuntutan dan rasa paling utama sebenarnya konflik of interest lah. Kita rasa macam bila kita selalu dijemput untuk kuliah dan ceramah, kita rasa tanggungjawab yang kita lakukan itu tidak sempurna di pejabat. Maka untuk hilangkan resah gelisah tu sebagai orang Islam kan, amanah dengan kerja, maka memilih mengorbankan sesuatu yang disayang untuk perkara yang disayang. Dua-dua sayang. Okey, muslimin muslimat. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rizki yang halal,
rizki yang barakah untuk menafkahi dirinya, seperti tuan-puan setiap hari keluar cari rizki. Nabi kata, Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rizki yang halal, rizki yang barakah untuk menafkahi dirinya agar dia tidak meminta-minta. Yang pertama, kita kalau cari rizki, bekerja adalah untuk diri sendiri, supaya kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Yang kedua adalah untuk menafkahi keluarga. Nabi sebut, dan menafkahi keluarganya. Dan yang ketiga, iaitu mereka yang membantu orang-orang yang memerlukan. Maka dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dalam keadaan wajahnya yang bercahaya. Tuan-puan, muslimin muslimat sekalian, hari-hari kita datang kerja, pagi kemudian pulang petang, sama ada penat atau tidak, stres atau tidak, enjoy. Kadang tu lagi enjoy di tempat kerja, kat rumah lagi penat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang penat tempat kerja, rehat dekat rumah, bersilih ganti. Rupanya apa yang kita lakukan selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kerja ini boleh melayakkan kita untuk dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Itu hadis Nabi dengan 3 syarat. Untuk menafkahi dirinya dan untuk keluarganya, kemudian membantu orang-orang yang memerlukan. Sebab itu bila kita keluar kerja, terus niat untuk 3 golongan. Sebab ramai orang keluar cari rezeki untuk 2 saja, dirinya dan keluarga. Dia tidak memasukkan sekali berniat untuk membantu orang yang susah. Mungkin ahli keluarga yang susah, mungkin jiran tetangga, mungkin siapa sahaja. Dan jika kita berniat untuk ketiga-tiganya, kita akan lihat rezeki kita semakin barakah. Barakah mungkin gaji tambah tak banyak, tetapi cukup itu semakin cukup. Rezeki yang banyak belum tentu cukup, tetapi rezeki yang barakah pasti akan dicukupkan oleh Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, warga kerja di SPR Suruhanjaya Pilihan Raya yang saya hormati, yang saya kagumi, kalian adalah tunggak kan kepada kestabilan politik, kestabilan kepimpinan dan pelbagailah peranan dan kesan tanggungjawab anda sebagai khalifah Allah di SPR ni, Suruhanjaya Pilihan Raya. Anda semua adalah khalifah Allah, saya juga khalifah Allah. Di sebelah bahu kanan kita khalifah, di sebelah kiri sebagai hamba. Dua-dua sama level saja kita menanggung beban ni. Tak ada pun di kalangan kita yang boleh kata, saya tanya adik khalifah, saya tak layak, saya hamba Allah saja. Kita tidak boleh lari. Itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan yang dimaksudkan khalifah di sini adalah manusia. Qalu, lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha, adakah ya Allah kamu ingin menjadikan di muka bumi itu ma yufsidu fiha, sebagai khalifah mereka yang akan merosakkan muka bumi, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah di muka bumi, wa nahnu, dan kami ya Allah, para malaikat ini kata kepada Allah, dan kami ya Allah, nusabbihu bihamdika, kami tidak pernah berhenti menyucikanmu dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami tidak berhenti mengagungkanmu ya Allah. Bagaimana malaikat tahu manusia yang belum diciptakan ketika itu mempunyai sifat, mempunyai attitude akan merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah? Kerana Allah telah memberi khabar tentang apakah sikap manusia itu. Rakus, tamak, haloba, iri hati, dengki mendengki, jatuh menjatuh, benci membenci. Tak tunggu manusia berlainan agama. Hari ni kita tengok orang Islam sesama Islam saling membenci, saling bermusuh, saling menghina, saling menjatuh, saling memfitnah, saling mendoakan keburukan. Bahkan di dalam bulan Ramadan sekalipun, aktiviti ini tidak berhenti, bahkan semakin dahsyat. Allahu Akbar. Memang benar apa yang malaikat sebut. Kenapa ya Allah nak pilih? Kenapa tak pilih malaikat sebagai khalifah? Kenapa pilih manusia sebagai khalifah? Apa maksud khalifah? Kita adalah wakil Allah untuk memakmurkan muka bumi dengan apa yang Allah beri kepada kita.
Tuan-puan telah ditakdirkan oleh Allah daripada Lauh Mahfuz untuk bertugas di SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, sebagai wakil Allah, sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Malaysia ini, menjalankan tugas kecil ataupun besar. Di sisi manusia ada beza. Okey, ini pengarah, ini setiausaha, ini ketua penolong pengarah, ini penolong pengarah. Di sisi manusia pangkat ada beza. Itu normal. Dan itu memang dituntut. Mana boleh semua pangkat sama, siapa nak bagi hang, siapa nak melaksanakan. Tapi di sisi Allah tidak ada beza apa pun pangkat kamu. Kamu bos nombor 1 ke, kamu tukang cuci bawah sekali ke, semuanya khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tukang cuci, cleaner, ada khalifah, ada kepimpinan dia. Tugas dia, kalau cleaner tak datang 1 minggu, apa jadi dekat SPR ni? Seminggu je cleaner tak datang, cleaner boycott, semua tak datang. Kita masuk tandah pun rasa tak selesa. Lepas tu sampah dah penuh dekat tong sampah. Kemudian banyak benda lah. Allahu Akbar. Daripada orang pertama sehingga orang terakhir yang bertugas di SPR ni, siapakah yang terbaik? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa. Yang paling takwa. Staf yang paling takwa. Tak kiralah dia orang paling bawah, dialah paling mulia di sisi Allah. Allahu Akbar. Dan kalau kita bos paling atas, semua orang pandang mulia. Bila masuk semua orang bangun. Bila jalan semua orang segan. Datang daripada jauh kita konang kot lain. Semua punya segan nak bertembung ni. Dia muliakan, dipuji dan dipuja. Tapi jika tidak ada kemuliaan di sisi Allah, maka Allah tidak pandang. Sebab itu jawatan apapun, pangkat apapun kita, jangan pernah memandang rendah kepada jawatan yang kita pegang sekarang. Kerana di sisi Allah ia sangat besar. Ia akan melayakkan kita untuk wajah bercahaya di mahsyar kelak. Jawatan apa pun. Sebab itu ada orang bila pergi kerja, orang ingat dia bos besar, punya lasyat, punya kerja committed. Rupanya mungkinlah N22. Ada ke N22? Mungkin N17 ada lagi sekarang. Tak ada dah 22. Tapi orang ingat, tetapi gaya dia, bila dia pergi kerja dia anggap dia sedang pergi berjihad. Itu hadis Nabi SAW. Setiap yang cari rizki keluar pada pagi sampai petang dicatat pahala jihad. Sedang berjuang mencari rizki yang halal. Sebab di tempat kerja berjuang dengan apa? Dengan bisikan syaitan. Lazada, lazada, lazada. Bisikan hawa nafsu. Shopee, Shopee, Shopee. Bisikan kawan-kawan pula. Di bawah meja tu ada tapuai, ada kukuh, ada apa lagi? Macam-macam ada. Subhanallah. Tidak salah pun nak berniaga, tak salah. Tapi pada waktu rehat, ataupun dah habis kerja, ataupun sebelum waktu kerja. Subhanallah. Maaf ya, saya mulakan dengan mukadimah seperti ini untuk muhasabah kembali. Saya teringat. Sebab apa? Memang ada kaitan 10 hari terakhir Ramadan, dekat dengan raya. Kita duduk tengok ibadah khusus untuk diperbanyakkan. Tetapi ibadah kerja ini dipercantik dan diperelokkan. Sebab ramai yang tanya, macam mana 10 hari terakhir Ustazah, saya sibuk kerja sama apa semua, balik dah penat masak. Saya rasa macam rutin bulan Ramadan sama je dengan bulan yang lain. Lepas buka puasa kan, lepas tu semayang tarawih begitu begini, lepas tu dah ngantuk tidur. Rutin itulah Ustazah. Jadi saya selalu berpesan kepada orang yang bekerja, cantik, elok, kemaskan, perindahkan di tempat kerja. Buat kerja yang terbaik. Ketika saya kerja dulu, subhanallah, ada beberapa kisah yang saya boleh share, insya-Allah jadikan panduan. Yang pertama, saya ingat Sisi. Sisi ni chief clerk kan? Subhanallah, ketua kerani kan? Dia penjual tapuai tega lah. Daripada saya masuk sampai akhir memang katalog, memang tapuai lah. Saya pernah lah minta pada dia tapuai pada waktu macam pukul 11 kan, waktu kerja kan, kita rasa macam ada selang waktu. Kakak nak tengok katalog tapuai tu. Lepas tu dia datang, dia cakap, Ustazah minta maaf ya, nanti akak pergi waktu rehat. Okey, waktu rehat. Okey kak, okey. Ustazah kena tegur. Kalau saya minta waktu lepas tu rehat, nanti balik nanti ya, akak bagi katalog ya. Lepas tu kalau ada orang nak urusan apa-apa, dia tak akan layan selagi mana bukan waktu rehat ataupun waktu balik ataupun pagi. Rizki dia memang barakah. Dan dia jual tapuai bukan sebab dia tak cukup duit. Tapi saya tengok, saya kata akak jual tapuai sebab kan nak tolong orang. Betul Ustazah. Nak tolong ramai seramai mungkin wanita boleh memiliki tapuai. Gitu. Punya kan. Sebab
Dia bagi je nak bayar 5 kali. Tak apa, bayar. Oh tak ada duit, tak apa. Sebab dia bukan orang tak mampu. Saya tahu dia ada anak seorang dan anak dia sangat soleh. Kan dia cukup semua, suami kerja, dia kerja. Akak bukan ni, tapi akak tahu ramai yang nak beli Tupperware tak mampu. Masa tu termasuklah saya. Beli bayar ansuran 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tak mampu bayar, orang yang suka menangguh-nangguh, jangan menangguh-nangguh hutang, hati tak tenang. Menangguh hutang, rezeki pun jadi sempit. Menangguh-nangguhkan hutang dengan sengaja dalam keadaan dia mampu, umpama mencuri harta saudara. Ini disebut dalam hadis Nabi. Barang siapa yang tidak membayar hutang saudaranya dalam keadaan dia mampu bayar. Dia mampu bayar, tapi dia sengaja tangguh. Dia dahulukan perkara lain, dia bukan dahulukan bayar hutang. Kalau perkara lain yang bertembung itu adalah keperluan lain, tetapi sebab kemahuan dia tangguh bayar hutang, kewajipan ini umpama mencuri harta saudara. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan Nabi sebut hutang tu ibarat belenggu yang mengikat leher kamu. Cuma tak nampak je. Kalaulah nampak tu belenggu, hutang dengan ni ada berapa, ni berapa, agak-agak keluar tak kerja. Tak keluar kan? Nampak sebenarnya hutang kat leher tu. Ini hutang dengan manusia lah, dengan bank tak apa. Kan dengan manusia, masuk dengan bank tak apa tu memang wajib bayar. Tetapi dengan bank kita ni tak adalah rasa malu sangat kan. Bang, jangan lalu depan Maybank, kita ada hutang, malulah. Corner jauh sikit bang, malu. Dengan bank tak ada masalah, memang dah ada jadual. Dengan manusia ni, sebab manusia tahu kita update balik kampung kita baru, kita update baju raya sampai 3 pasang. Dekat ni dengan manusia ni ada hati ni melihat. Bank tak ada perasaan, dia tak tahu kita buat apa. Tak adanya pegawai Senkom, saya tengok baru ni beli emas baru ya. Jadi ada tunggakan sikit, tak ada. Allahu Akbar. Sebab hutang dengan manusia ni, bila orang itu tidak redha, orang itu tidak senang dengan kita. Tapi kalau tidak mampu, Nabi SAW ada tengok ada orang yang sedang bersedih, sahabat Nabi. Ini hadis yang sahih. Nabi tanya, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu duduk di masjid bukan pada waktu? Ya Rasulullah, aku sedang duka cita, menanggung banyak masalah, dan aku menanggung beban hutang. Lalu Nabi pun bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang kalau kamu baca zikir ini, maka kesedihanmu akan hilang dan hutangmu akan dibayar oleh Allah. Ada lagi hadis-hadis lain yang disebut Allah akan membayar hutang. Lalu di sana alim ulama sebut, siapa yang berhutang dan kadang dia tidak mampu untuk bayar, dan dia berhutang kerana keperluan, bukan kerana kehendak. Kerana keperluan terdesak untuk makan minum, untuk keperluan anak-anak, dan tidak mampu. Lalu dia mati dan keadaan dia tidak mampu bayar hutang, maka Allah akan membayar hutangnya. Maksudnya bila dibangkitkan di mahsyar kelak, bila yang beri hutang ni menuntut, maka Allah akan menyelesaikan. Sebab Allah tahu dia dalam keadaan tidak mampu. Tapi kita dalam keadaan mampu mendahulukan perkara yang lain, maka kita tidak ada jawapan selamat di hadapan Allah. Lupalah ya Allah. Tak ada. Ketika itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, akan ditutup mulut-mulut. Wa tukallimuna aydihim, akan berkata tangan. Wa arjuluhum, dan juga kaki akan bercakap, bahkan kulit juga akan bercakap di hadapan Allah. Allahu Akbar. Sebab itu cari rizki. Kalau kita niat untuk bayar hutang pun, subhanallah ya Allah, kan rizki kita akan jadi berkat. Kalau saya perasan sebab sekarang ni kami ada banyak staff, 100 lebih staff, lebih kurang 140 orang. Lepas tu tanggungan banyak. Bila hari Jumaat, saya jadikan hari bayar hutang. Keutamaan selalu tekankan pada akaunten, nombor 1 bayar hutang. Lepas tu memang tak ada simpanan, tak ada apa, saya pun tak akan ambil duit daripada berniaga ke duit daripada sumber-sumber pendapatan. Paling utama, bayar hutang sesegera mungkin. Lepas tu cukupkan untuk bayar gaji staff. Kan cukupkan. Bayar gaji, nak naik ke apa ke, pilih hari Jumaat untuk bayar hutang. Bukan sebulan sekali. Jumaat, setiap Jumaat bayar hutang. Dan saya dapati kerana niat nak bayar hutang, Allah permudahkan. Saya dah tetapkan, ini bayar berapa sebulan, ini bayar berapa sebulan. Sampai masa hari Jumaat, Allah cukupkan. Walaupun akaunten kata, Ustazah macam lambat, macam payah, insya-Allah Allah akan cukupkan. Ada je pihak, Ustazah nak beli untuk 100 sen, Ustazah nak beli ni. Ada je masuk order-order yang tidak disangka-sangka. Sebab bila niat nak bayar hutang, Allah akan murahkan rezeki kita. Tapi niat tak nak bayar hutang, niat nak tangguh-tangguh, cari-cari alasan. Dengan manusia kita boleh tipu, macam-macam alasan kita buat. Tapi dengan Allah, Allah Maha tahu.
Allah tahu hati kita. Allah tahu saat kita berbicara benar atau tidak. Akal kita sedang putar pusing-pusing, Allah Maha tahu. Tapi niat nekat ya Allah nak bayar hutang, usaha bayar hutang, Allahu Akbar, Allah akan murahkan, Allah akan lapang, Allah akan buka jalan sebab Allah tahu niat kita benar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itu cerita kerani saya. Cerita yang kedua tentang seorang cleaner. Masa saya kerja di Jabatan Agama dulu, saya masuk 7.30, dia 7 suku dah ada. Saya ingat selalu saya akan masuk awal, tapi selalu saya datang dia dah ada. Sebab saya hantar anak-anak sekolah dulu kan. Jadi sempatlah tamperin tu pukul 7.30. Tapi mesti akak tu ada dulu. Umur dia dah lebih kurang 60 macam tu, 50 ke 60, 55. Ibu tunggal membesarkan anak sendiri bertahun-tahun, mesti sampai awal. Saya selalu bertanya, akak masuk pukul berapa sebenarnya? Saya masuk pukul 8, balik pukul 5. Kenapa akak sampai awal sangat? Takut jam. Seremban mana jam? Tak jam pun. Tapi itu lebih baik awal ustazah daripada lambat. Lepas tu dia datang, bukan dia duduk tenganga ke duduk main phone. Tak, start dah nyapu-nyapu. Padahal lambat lagi pukul 8. Duduk nyapu-nyapu dah. Subhanallah kak, awalnya akak mula. Tak apalah ustazah, lebih baik terlebih. Takut saya tak amanah dengan kerja saya. Lepas tu kan, kalau dia tengah kemah-kemah tak berhenti pula tu. Orang yang tengah rehat, kerja dah habis, dia cari je kerja. Ustazah ada apa-apa ke? Saya nak lap-lap, saya nak buat apa-apa. Tak ada apa-apa. Kejap lap tu, kak dah bersih sangat, tak apa ni waktu kerja. Kadang saya nak borak dengan dia, bertembung nak kita andas kan, contoh pukul 10 waktu kerja. Kak macam mana anak-anak? Okey, Alhamdulillah. Lepas tu saya nak tanya soalan lebih. Okey ustazah, minta maaf ya, saya sambung kerja saya. Kak kerja apa? Nampak dah tak ada kerja. Kita pula ngasu kan. Tetapi bila saya pergi rumah dia, rumah flat tingkat 3, tingkat 4, tinggi. Orang susah. Rumah bersih, tenang, anak-anak semua berjaya, soleh, solehah. Saya kata, ya Allah, ini kesan rezeki berkat. Cukup. Saya kata, bekas suami bagi nafkah? Tak ustazah, tak pernah bagi nafkah. Saya besarkan seorang dengan gaji jadi cleaner. Cukup semuanya, cukup. Barakah, walaupun kerja orang tak pandang, tapi dia memandang tinggi kerjanya. Saya kata akak, walaupun akak mungkin orang tak pandang, tapi Allah pandang, dan sebab akak jabatan ni dapat barakah. Allahu Akbar. Seorang lagi PR. Bukan PR, kita sebut apa? PAR. Pembantu PAR. Saya tak ingat dah apa? Pembantu rendah. Sekarang ada lagi PAR-nya. PAR. Okey, pembantu abasi. Okey. Yelah, dia uruskan orang suruh, maksudnya siapa suruh pergi print, suruh uruskan apa-apalah tugas-tugas khas kan. Kadang bos panggil untuk kemas ni, macam-macam. Dia seorang wanita, ibu tunggal juga. Hanya ada motor saja. Saya tahu rumah dia jauh. Jauh perjalanan. Kadang-kadang datang basah sebab hujan. Kadang-kadang bertembung dia nak hantar anak dia daripada Seremban ke Kuala Pilah. Jauh ya. Sembang Kuala Pilah, lalu jalan beleka-leka bukit. Bawa motor, hantar anak dengan beg besar. Anak asrama dengan beg besar, bawa motor. Gigihnya seorang ibu. Masya Allah, Allah Akbar. Bila setiap kali anak saya lahir, dia mesti datang. Dia datang, dia bukan bagi RM10, bukan bagi RM5, dia mesti bagi RM50, kadang bagi RM100. Saya kata, kak, akak lebih memerlukan. Saya tahu kita pun adalah totong, kita tahu dia susah. Tak apa ustazah, ini kesyukuran saya bersyukur lahir lagi anak ustazah. Mudah-mudahan gini. Bila raya, bila tu sekejap seminggu sekali hantar makanan. Bagi macam orang kaya. Bagi macam duit banyak. Saya kata, kak patut saya yang bagi. Tak apa kak, jangan susah. Ni untuk anak ustazah, ini saya belikan hadiah untuk ustazah. Ni setiap hari lahir anak bagi. Orang yang ada duit pun tak macam tu. Saya tahu berapa gaji dia, saya tahu berapa keperluan dia, bagaimana dijaga mak ayah pula, bagaimana rumah dia. Sebab saya pergi, saya tahu kehidupan dia. Tak mampu beli kereta, motor je hantar anak apa semua. Lepas tu kan, muslimin muslimat, setiap tahun pergi haji. Bukan haji, umrah. Setiap tahun. Ustazah, kak giat umrah lagi tahun ni. Itulah ustazah, setiap tahun orang berebut nak taja saya. Tahun depan pun dah ada, tahun akan datang pun dah ada. Saya tak tahulah ustazah daripada mana. Saya tak pernah cakap, saya tak pernah minta. Maksudnya ada orang nak taja tahun ni. Oh, dah ada dah orang nak hantar saya umrah tahun ni. Jadi tahun depan ni, tak apalah tahun depan. Orang siap booking. Dia bukan orang dikenali, bukan siapa-siapa.
rezeki dia. Tapi antara amalan dia, setiap tahun orang taja dia umrah. Dia kata, ustazah, setiap kali solat akak, dia kata setiap kali solat akak akan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, labbaik Allahu la syarika lak. Saya pula jadi confused. Talbiyah lah muslimin-muslimat. Lepas tu, Masya Allah, masa saya mula kerja dekat Jabatan Agama, saya kenal dia SPM saja. Lepas tu, ustazah akak nak sambung. Bukan SPM, tak ada SPM. Lepas tu dia kata, ustazah doakan ya. Sebab umur dia kan dah 40 lebih, kat 50. 40 lebih, dia kata akak nak ambil, ustazah akak nak ambil SPM ni. Saya pun ya-yakan je lah, macam biasa. InsyaAllah kak, moga berjaya. Dekat dengan SPM, umur 40 lebih ambil SPM. InsyaAllah kak, moga berjaya. Dekat nak pesa datang, kerap datang, ustazah doakan. Setiap kali nak ambil paper, doakan dia gini. Akak pergi sekolah? Memang tak pergi sekolah. Akak belajar sendiri. Akak ambil tuition? Tak, akak baca-baca sendiri je ustazah. Akak tak mampu nak bayar guru tuition, baca-baca sendiri je. Orang susah, tak dapat pergi sekolah, belajar sendiri. SPM lulus dengan baik. Tahniah kak, lulus SPM. Alhamdulillah ustazah. Ustazah, akak nak sambung diploma. Sambung diploma? Saya iakan je lah. Okey, semoga berjaya ya kak. Sampai satu exam, sampai habis. Alhamdulillah ustazah, akak dah habis diploma. Akak sebenarnya tujuan akak apa? Belajar. Umur akak dekat sekarang ni dah dekat 50. Tujuan apa? Ustazah, untuk pengetahuan ustazah, akak bila tak ada pelajaran, akak dihina. Akak, pengalaman akak kerja ustazah 20 tahun lebih, orang pandang lekeh, orang pandang hina bila akak tak ada ilmu. Jadi akak sambung belajar nak bagi semangat pada anak-anak. Akak nak perbaiki diri akak sampai habis berjaya diploma. Ini kisah benar. Masya Allah, sangat memberikan inspirasi. Kerja sangat amanah, rezeki sangat berkat. Anak semua soleh-soleh berjaya. Anak-anaknya masuk sekolah asrama penuh. Ada MSM, sekolah asrama penuh, berjaya. Allah bagi mudah belajar. Cerdik, bijak, dipermudahkan. Walaupun tak ada kemudahan seperti anak-anak kita. Tak ada kemudahan, tak ada kelebihan seperti anak-anak orang lain. Mak pergi hantar dengan motor, jemput dengan motor. Jauh sangat beza dengan kita. Yang membezakan adalah keberkatan. Allahu Akbar. Jadi bulan Ramadan yang mulia tinggal 5 hari. Tidak terlambat untuk kita perbaiki kualiti kerja kita. Untuk kita perbaiki amanah kita dengan waktu kerja. Sebab apa? Ramai orang kerja asal buat. Tetapi orang yang amanah, orang yang ikhlas, bila dia buat kerja terbaik, sehabis baik. Bos kata buat kita kerja satu pasal tajuk ni, nanti saya tengok. Ada orang, dia pun buat asal siap. Bos dah siap. Wah, cepat. Ya, saya tepati waktu. Kan? Cepatnya, bagus. Tapi ada orang sampai tak tidur malam, dia compare sampai 10 kertas kerja. Nak buat hasil yang terbaik. Bos tak tahu. Tapi Allah Maha melihat. Allah ya basir, Allah ya syahid. Pagi besok, walaupun dia serah, bos ini ya kertas kerja, bos pun kata, okey letak tepi, nanti saya tengok. Dia tak kecewa pun, walaupun bos tak hargai sangat, bos tak ada puji sangat. Sebab dia tahu dia kerja adalah untuk dipersembahkan kepada Allah. Orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang ikhlas, salah ya kalau kita sebut, alah yang penting ikhlas, buat je lah, macam mana yang penting ikhlas. Kita sedekah yang penting ikhlas, walaupun RM1 yang penting ikhlas. Adakah betul ikhlas? Adakah betul ikhlas? Kita selalu mengikat satu perbuatan yang kita buat grade yang rendah dengan perkataan ikhlas. Alah yang penting ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas, yang asas yang basic adalah seperti mana disebut dalam hadis Nabi. Sesungguhnya Allah amat mencintai seseorang yang apabila melakukan sesuatu ayyutqanu, bersungguh-sungguh, mesti buat sehabis baik. Kita orang perempuan, sehabis baik kita buat untuk pakaian kita. Betul tak? Tudung misi sebaik. Kedut sikit, bang kejap-kejap, masuk balik gosok. Ada kotor sikit, tukar. Baju kita, oh orang perempuan memang sensitif. Kalau ada orang, saya pun sama. Ada orang puji kita kan, nampak kurus lah. Baju tu paling kerap dia pakai. Kalau dia kata, nampak macam sihat sikit. Tak adalah, baju ni besar ni. Tu kali tak akhir dia pakai baju tu. Memang pandang itu je baju tu. Sebab baju tu menyebabkan orang kata dia nampak sihat sikit, comel sikit, tembam sikit. Kain telekong pun sama kan. Ada kain telekong anti tembam kan. Dia cover pipi. Kain telekong tu lah kain paling kerap. Nampak macam muka kurus je.
Orang lelaki pengaruh besar tak buat pakaian? Oh, tak fikir ya? Tapi ada juga kan, nampak macam slim, nampak macam handsome, kerap sikit lah. Nampak baju tu selebek, menggelebek, mungkin jarang-jarang. Tapi orang lelaki semua nampak smart belaka ni. Orang perempuan semua lawa, cantik-cantik. Memang berpakaian indah itu dituntut. Bukan berpakaian menarik perhatian, tetapi yang indah, yang kemas, yang bersih. Subhanallah, itu ciri seorang Muslim. Masya Allah. Kita kan memang bersungguh-sungguh dalam penampilan zahir kita, dalam penampilan wajah kita, dalam penampilan kasut kita, beg kita, handbag kita, kita jaga semua kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi bagaimana dengan penampilan hati kita, tempat jatuhnya pandangan Allah? Ketika kita pergi kerja, subhanallah, yang indah, yang kemas, yang cantik itu pandangan manusia. Tetapi Allah melihat bagaimana hati kamu ikhlas melakukan kerja. Itu je yang Allah pandang. Ikhlasnya kamu melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak share satu kisah benar seorang wanita. Seorang wanita pada zaman khalifah. Kalau kamu boleh cari, tim tolong carikan kisah wanita benar ni. Saya tak ingatlah zaman khalifah, bukan zaman Rasulullah, bukan para sahabat, tapi seorang khalifah yang beriman, seorang wanita yang sangat menjaga punca rizkinya. Dia merupakan adik perempuan kepada bekas Perdana Menteri negara tu, bekas Amirul Mukminin, bekas khalifah bagi sebuah negara Islam ni. Dia adalah adik kepada Amirul Mukminin. Faham ya? Adik kepada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri Malaysia ataupun negara-negara lain, mungkinlah tak baik pula cakap kan. Semua pun akan hidup insya-Allah senanglah. Bukan Perdana Menteri, ketua kampung kita pun, adik-adik kita pun senang juga, semua cover. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tapi kalau khalifah Islam yang amanah, subhanallah, bukan dia je susah, ahli keluarga pun hidup susah. Nak sebutnya dia adalah adik perempuan kepada bekas khalifah, mantan khalifah. Sekarang ni negara itu diperintahkan oleh khalifah yang baru. Okey, ceritanya sebab ada kaitan nanti dengan khalifah. Ceritanya, seorang wanita ini dia seorang ibu tunggal, membesarkan anak-anak kecil. Kerjanya adalah menyulam benang. Nak kata menyulam benang ataupun dia sulam, kerjanya itulah hasil kerjanya. Jadi pada siang hari dia disibukkan menguruskan anak dan adalah pekerjaan yang lain. Dan sumber rezeki dia adalah sulam dan dia boleh buat pada waktu malam. Dan dia hanya buat bila waktu malam, pada malam purnama. Sebab rumah dia untuk beli satu pelita pun tak mampu. Tak ada elektrik. Pelita pun tak mampu nak dibeli. Jadi bila malam gelap. Dan dia hanya akan mampu mencari rezeki pada malam purnama, malam yang ada cahaya bulan, dia akan ni. Pada satu hari, subhanallah, pada satu hari, misi unit penyidikan dah bagi tu dek. Unit penyidikan dengar tak sekarang? Pada satu hari, ada kabilah berniaga berhenti di tepi khemah dia, membawa apa? Membawa pelita. Kan ada kabilah yang pergi berniaga, jadi berhenti dekat tepi khemah dia. Jadi adalah pelita yang mereka gantung. Lalu bila nampak ada cahaya yang masuk dalam khemah dia, dalam pondok dia, dia pun ambil peluang untuk buat mengait tu. Untuk cari rezeki. Pagi besok dia terfikir. Bagaimana ni dia terfikir? Subhanallah, saudaralah. Berkat ketidak kerja dia ni, berkat ketidak. Sebab dia menumpang cahaya daripada kabilah tu tanpa minta izin, tanpa minta kebenaran. Ini cerita yang sahih. Jadi apa yang dia buat ialah, keesokan hari dia nak cari kabilah tu, dah tak jumpa, dah tak dapat jumpa dah kabilah tu. Subhanallah. Akhirnya pagi besok dia pergi berjumpa dengan seorang ulama yang alim pada ketika itu. Saya tak ingat imam apa. Nanti kalau cerita tu dah sampai, Imam Hanbali. Betul? Kamu cari dah sumber tu. Dia orang dah bagi maklumat. Dah ada ni. Kamu jangan cari, unit penyelidikan yang cari. Takut salah. Okey, ada sumber. Okey. Sebab saya takut cerita saya salah. Tak silap Imam Hanbali, betul?
Oh, itu yang kamu jumpa. Okey. Wanita ini pergi jumpa ulama besar untuk tanya apakah hukum, adakah rezekinya halal atau tidak. Sebab dia menumpang cahaya. Kalau kita fikir logik, halal ke tak? Sebab orang tu kan berhenti tepi kemah rumah dia. Lepas tu cahaya tu masuk, dia pun ambil peluang untuk kait. Dia pergi jumpa ulama besar ni jawab apa? Ulama ni tak jawab lagi, ulama tanya, siapakah kamu sebenarnya? Di zaman orang tidak ambil kisah dah tentang sumber. Nak kata pada zaman ulama besar ni, beratus tahun yang dulu ni, ulama ni jawab, siapakah kamu wahai wanita yang salihah? Di zaman yang mana manusia hari ini sudah tidak mengambil kira bab barakah kerja, kamu begitu teliti untuk menimbang sumber rezeki. Siapakah kamu? Lalu dikenalkan diri. Dia adalah adik bekas Amir. Lalu ulama besar ini menangis kerana memuji sikap Amirul Mukminin tersebut. Seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat tawaduk, seorang yang sangat zuhud. Sebab tu tak pelik adik perempuannya begini. Subhanallah. Lalu ulama besar ini, kerana yang bertanya ini seorang yang sangat warak, lalu menjawab, tunggulah jawapanku pada esok hari, kerana aku bimbang untuk menjawab dengan kadar segera. Maksudnya dia nak berhati-hati, dia tak bagi jawapan terus. Lalu keesokan wanita ini datang, wahai Syekh, apakah jawapan kedudukan rezekiku ini? Kan halal atau tidak? Lalu wanita ini pun Syekh ni pun menjawab. Apa jawapan Syekh tu, Dik? Masih semak. Okey, subhanallah. Lalu Syekh ni pun menjawab dengan berhati-hati. Ulama ni menjawab dengan jawapan yang dia kata, subhanallah, seingat saya lah, adalah lebih baik kamu tidak menggunakan kerana diperbangi tidak barakah. Maksud jangan guna sumber pendapatan, maksud jangan cari rezeki ataupun jangan jual. Begitulah, sebab dibimbangi tidak ada keberkatan. Lalu kisah wanita ini sampai kepada pemerintah ketika itu, pemimpin ketika itu. Lalu pemerintah ini pun panggil wanita ini, lalu diberikan. Sebab terharu sangat dengan kisah yang sangat, wanita ini sangat hebat ni, terharu sangat, diberikan berapa dinar emas macam tu lah. Lalu wanita ni pergi jumpa balik. Ulama ni bertanya, apakah kedudukan duit ni? Sedangkan dia ni tak mampu langsung untuk beli walaupun 1 pelita. Boleh ke wahai Syekh aku menggunakan duit ini wahai Syekh? Boleh tak nak guna ni duit? Kalau kita fikir logik, boleh guna tak? Ini pemerintah bagi ni, pemimpin bagi ni duit untuk asnaf fakir miskin, dan dia memang asnaf al-fuqara. Lalu dia jawab, alim ulama ni menjawab, orang alim, orang saleh ni menjawab, aku pernah diberikan ganjaran oleh pemimpin dan aku tidak menggunakan, melainkan sedikit sahaja. Selebihnya aku sedekah. Lalu subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal, betul, kain penutup muka yang kamu pakai itu ada lebih mulia. Berita wanita itu salihah sampai kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Ya, Khalifah ketika itu adalah Khalifah Al-Mutawakkil. Dia berikan wang sebanyak 10,000 dinar. 10,000 dinar. Dinar, bukan dirham, dinar emas 10,000. Lalu kemudian subhanallah, bila ditanya, bila jawab orang soleh itu begitu, lalu wanita ini mengambil daripada 10 dinar emas ini, 10,000 dinar emas ini, hanya ambil sedikit untuk beli pelita, selebihnya semua sedekah. Dahsyat kan? Sangat dahsyat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang cuba fikir di tempat kerja. Berapa banyak masa kita gunakan untuk selain daripada urusan kerja? Berapa banyak harta di tempat kerja yang kita gunakan untuk urusan peribadi? Sama ada elektrik, sama ada kertas, sama ada photostat, sama ada cas itu, cas ini, sama ada apa sahaja. Sebab itu bila kita muhasabah, kita mungkin boleh buat beberapa perkara. Antaranya adalah bila kita kerja lebih masa, supaya masa yang lebih itu menggantikan kerja, qada, waktu kerja. Bukan lebih banyak sangat. Mungkin sehari datang awal setengah jam, mungkin satu hari lebihkan setengah jam. Subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan boleh qada waktu yang aku ambil waktu kerja tapi untuk kepentingan peribadiku. Mungkin ada waktunya kita boleh claim perbatuan tapi tak claim. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, mana-mana yang tak sempurna aku melakukan kerja, mudah-mudahan itu boleh menampung. Ataupun mungkin boleh claim OT, kita tidak claim. Apa sajalah kaedah, selebihnya bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat, sebab itu sifat orang mukmin sebelum tidur bertaubat. Ya Allah, terlalu banyak dosa kita tidak tahu.
Kita rasa kita dah solat, kita dah banyak sedekah, kita dah buat macam-macam. Rupanya, na'udzubillah, kita ingat pekerjaan jadi pahala, tapi bimbang jadi penghalang untuk masuk ke syurga. Kerana banyaknya perkara-perkara yang menyebabkan kita tergelincir daripada jalan yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Okey, sekarang kita pergi ke beberapa list sebelum kita nak buka kepada soal jawab. Ke nak buka soal jawab terus ni? Seronok juga kalau kita buka soal jawab terus. Tajuk kita adalah Lailatul Qadar Wias Raya. Jadi saya kupas tu, walaupun nampak tak berkait, pandailah kaitkan ya. Berkait tak? Imam Syafi'i sebut, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut berkaitan dengan Lailatul Qadar, usaha nak dapat Lailatul Qadar bukan hanya hidupkan malam, bukan hanya jaga waktu malam saja. Maksudnya banyakkan ibadah malam. Imam Syafi'i kata, aku suka untuk Lailatul Qadar memperbanyakkan ibadah siang. Maksudnya siang hari Ramadan juga dijaga supaya dapat Lailatul Qadar malam. Sebab dibimbangi jika tak jaga ibadah siang, tak jaga siang ni, maka terhalang untuk dapat Lailatul Qadar. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita terus. Tiba-tiba rasa macam malap je. Tengok. Okey, kita buka soal jawab terus. Sebab saya seronok daripada soalan tu kita akan kembangkan jadi satu pengisian. Apa sahaja berkaitan dengan Lailatul Qadar, berkaitan dengan raya. Contohlah soalan, contoh soalan. Ustazah, contoh soalan. Ya, sila. Ada nak tanya, sila. Saya baca dalam PM saya pagi tadi, suami isteri bergaduh pasal raya lah. Belum raya lagi sekarang dah bergaduh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Ustazah, nama saya Yani. Jadi Ustazah, saya nak tanya tak berkaitan dengan Lailatul Qadar dan Raya, mungkin nak patah balik ke topik Ustazah berkaitan dengan hutang tadi kan? Oh, hutang. Okey. Ustazah, dalam kita nak mengejar berkaitan, kita faham yang kita nak berhutang, tapi antara hutang dan sedekah, mana kita kena dahulukan? Adakah kita kena settle hutang dulu baru kita bersedekah? Ataupun dalam masa yang sama kita dalam masa kita pun dah banyak sedekah. Jadi itu ada confusion lah. Nak minta dengan Ustazah. Terima kasih. Okey, subhanallah, terima kasih banyak akan soalan yang sangat baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Buat sesuatu. Okey. Sorry. Kalau jawapan ringkas, sudah tentu keutamaan adalah bayar hutang. Contoh, keutamaan adalah bayar hutang. Tapi bila soalan pergi pada soalan yang kedua, adakah kita kena settle dulu hutang baru sedekah? Okey, kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Dia ampunkan segala dosa. Orang yang mati syahid itu dia ampunkan segala dosa-dosanya kecuali hutang. Hutang tak settle. Kemudian ada satu ketika Nabi SAW bila didatangkan jenazah, bila setiap kali datang jenazah untuk Nabi solatkan, Nabi akan bertanya, adakah dia ada hutang? Lalu ahli keluarga jawab dia tidak ada hutang dengan sesiapa, maka Nabi pun solatkan. Lepas tu ada jenazah lain pula datang, Nabi akan tanya soalan yang sama, adakah dia mempunyai hutang? Lalu ahli keluarga kata dia, ya, beliau ada berhutang. Arwah ada berhutang sekian. Adakah dia ada harta yang mampu untuk melunaskan hutangnya? Lepas tu ahli keluarga kata, ada ya Rasulullah. Jadi Rasul solatkan jenazahnya. Ada pula situasi jenazah yang lain, Nabi tanya soalan yang sama. Adakah dia ada hutang? Ya. Adakah dia ada harta untuk melunaskan hutang? Tidak ya Rasul, tidak ada. Lalu Rasul enggan menyolatkan jenazah tersebut. Rasul tak nak. Kemudian ada sahabat Nabi yang menawarkan, ya Rasulullah, aku akan membayarkan hutang baginya ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menyolatkan.
Bukan Rasulullah sombong, Rasulullah nak ajar kepada kita semua betapa beratnya bab hutang, sehingga kan bila dah mati pun subhanallah Rasulullah beri peringatan yang keras, sebab bimbangnya bila masuk di dalam kubur itu urusan yang sangat berat berkaitan dengan hutang. Sampai orang mati syahid semua diampunkan dosa kecuali hutang. Mesti kalau hutang dengan manusia ni tak settle. Muslimin muslimat, sekarang ni hutang ada dua lah kita, hutang dengan bank ataupun institusi keuangan yang mana dah ada jadual. Maka tak payahlah kita macam kelang kabut, kelang kelibut, nak apa? Nak settle cepat-cepat awal-awal. Contoh kan. Yang kedua pula, hutang kita dengan manusia. Kita dah ada deal kan? Okey, sebulan saya bayar 500 ya. Sebulan. Kalau dah deal, maka tak ada masalah dah lah. Sebab kita dah ada buat ni. Okey, setiap bulan saya hutang 10,000, setiap bulan saya bayar 1,000. Jadi, kita mesti ambil juga peluang untuk sedekah. Allahu Akbar. Tapi kalau takkan kita cakap umum, saya nak hutang 10,000, nanti saya bayar mengikut kadar kemampuan. Tak boleh buat umum begitu. Mesti kena ada ketetapan sebulan bayar berapa supaya teratur, supaya seimbang, tak kelang kabut lah pengurusan keuangan kita. Subhanallah, muslimin muslimat. Tetapi jika kita mampu untuk kedua-duanya segera bayar hutang dan waktu masa bersedekah, maka itu yang lebih baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bulan Ramadan, hari Jumaat, malam-malam Lailatul Qadar, kan kita semuanya nak mengambil keberkatan sedekah. Tapi kita kena ingat, hutang dengan manusia dikira sedekah wajib. Dikira sedekah wajib. Sama dengan zakat. Zakat dikira sedekah wajib. Minta maaf, bukan hutang. Zakat adalah kewajipan. Dia dikira sedekah wajib. Manakala sedekah ni adalah sedekah-sedekah sunat. Dan kita ingat hadis Nabi SAW di bulan Ramadan, setiap amalan yang wajib itu akan digandakan 70 kali ganda. Dan amalan sunat digandakan seumpama kewajipan. Hutang adalah wajib, maka bayar hutang juga pahalanya besar, muslimin muslimat. Sangat besar. Jadi kita kerja bayar hutang bulan Ramadan, pahalanya besar. Digandakan berganda-ganda. Sebab itu ada orang bila bulan Ramadan, dia banyakkan solat qada. Sebab solat qada di bulan yang lain tidaklah digandakan. Di bulan Ramadan, sebab itu adalah kewajipan, digandakan sampai 70 kali ganda. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya harap dapat menjawab ya. Maksudnya boleh saja, walaupun belum lansai hutang sepenuhnya, tetap bersedekah maka dibenarkan. Bukan kena bayar habis hutang baru boleh bersedekah, baru sah sedekah, tidak. Serentak kita buat waktu yang sama. Okey, sekarang 11.32. Kita kena habis pukul 12. Kita sejam setengah kan? Okey, boleh tak kita buat aktiviti sikit? Boleh bangun? Boleh tak bangun sekejap? Insya-Allah. Okey. Okey. Subhanallah, itu yang penting tu dik. Okey, masya-Allah, semua bangun. Okey, gerak-gerakkan kaki-kaki tu kan. Macam renjis dipilis. Pelik lah pula kan. Maksudnya kan kita duduk lama kan rasa macam tu. Ni buat-buat macam ni. Kiri kanan, renjiskan kaki. Buat sungguh-sungguh lah. Buat macam rasa macam nak cabut kaki tu. Macam tu Faham tak tuan-puan? Faham ya? Alah lemah lembutnya. Masya Allah. Okey, buat lagi kiri dan kanan macam cik ni kan. Macam tu Subhanallah. Okey, jangan sampai tercabut kaki. Jangan tercabut kasut. Terpelanting naik atas. Okey, sekarang tangan pula buat macam tu. Buat gerak-gerak. Rasa lega tak sikit? Lega kan? Okey, subhanallah. Sekarang 1, 2, 3. Pusing kanan. Semua pusing kanan. Pusing kanan semua. Dah confuse dah kanan ya. Okey, rapat sikit dengan orang depan. Letak tangan atas bahu dan urut. Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Ni. Sian tuan bos kita ni seorang-seorang. Ni juru kamera. Nak ambil kamera. Tuan, mungkin tuan boleh dengan kawan belakang tu? Boleh ya? Tak apa. Tuan kesepian. Bahaya kalau kesepian ni. Okey, urut bahu, urut. Okey, urut sikit leher. Cekek kalau kita kebetulan orang sebelah kita tak bayar hutang, kita boleh cekek. Okey, urut dulu. Subhanallah. Urut dulu sebelum buat aktiviti lain. Okey, urut. Lepas tu sekarang kita karate kiri dan kanan bahu.
Kenapa orang lelaki macam lembut? Kuatlah sikit. Tunjukkan kelakian anda. Okey, karate kiri, kanan, bawah, pinggang. Jangan komplain pinggang berapa lipat. Jangan duk kira lah pinggang orang ada berapa. Okey. Subhanallah. Okey, sekarang tepuk. Tepuk tu dia tepuk serentak. Ya, tepuk. Tepuk tu biar macam ada lubang sikit bahagian tengah tu. Tepuk, tepuk, tepuk. Kiri, kanan, bawah. Okey, sambil zikir. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Maksud ya salam adalah ya Allah yang maha memberi kesejahteraan. Maksudnya kita doakan supaya kawan kita sehat. Ulang lagi. Ya salam, ya salam, ya salam. Sekarang tumbuk, tumbuk, tumbuk. Ya salam, ya salam. Ya Allah, mudah-mudahan keluarlah penyakit zahir dan batinnya. Ya Allah, tumbuk, tumbuk. Okey, jangan tumbuk muka. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekarang pusing depan. Okey. Sekarang 1, 2, 3 pusing kiri. Kenalah balas balik. Sebab orang belakang tadi, orang belakang rasa tak puas hati sebab dia tidak diurut. Sekarang adil. Okey, urut semua. Bahu kiri dan kanan. Seronok dapat urut kan. Selesa kan. Rasa sedap, lega. Urut betul-betul. Sekarang orang depan boleh minta dengan orang belakang nak urut bahagian mana. Ini kelebihannya. Sebab orang panggil balas budi. Balas kebaikan. Okey, urut bawah sikit pinggang. Okey, cuba kira pinggang ada berapa. Okey, tahan nafas supaya tidak berlipat. Okey, sekarang tumbuk dulu. Okey, ala lembutnya orang lelaki. Batuklah pula. Okey, karate. Batuk pula. Okey, karate. Karate kuat. Karate. Okey. Dah karate. Allahu Akbar. Suara. Itulah ceramah ni, orang tak bagi air. Okey, sekarang tepuk sambil zikir ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Okey, subhanallah. Sekarang pusing depan. Okey, subhanallah, pusing depan dan cakap dekat orang sebelah. Terima kasih daun keladi, kalau boleh nak lagi. Okey, sila duduk. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbelahak lah pula. Masya Allah. Sedap kan dapat diurut dan mengurut. Jadi balik rumah, siapa yang dah lama tak urut isteri, tak urut suami, buatlah. Sekejap je, 5 minit. Kadang sebelum pergi kerja, bang kejap-kejap urut-urut bahu, dia kata leganya. Kadang sebelum tidur. Subhanallah, buatlah ikhlas kerana Allah, nanti dapatlah balasan tu. Allah kalau balas lebih daripada yang kita expect. Kadang-kadang kita urut suami tak urut kan. Bang awak ni asyik saya je urut. Saya nak juga. Subhanallah. Eloknya dibalaslah. Sebenarnya bila kita menghargai orang, kita bantu orang tu untuk ikhlas. Saya suka sangat ayat ni. Kadang-kadang kita ni menuntut pada orang ikhlas kan. Tetapi kadang-kadang orang itu susah nak dapat ikhlas kerana kita ni kurang menghargai. Bila kita menghargai anak kita lagi mudah kita bantu anak itu untuk ikhlas jadi anak yang baik kepada kita. Kita bukan menuntut-nuntut saja orang supaya buatlah dengan ikhlas. Sekian-sekian. Tetapi kena belajar menghargai, itu membantu seseorang itu untuk jadi ikhlas. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat mati Allah sekian. Tadi soalan yang sangat baik. Soalan seterusnya. Pasal hutang. Okey, sila puan. Ui, bagus kan? Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya Nur Salimino. Ya.
Maksudnya kita tak tahu kita dapat dari Qadar. Sebab anak saya dia ada tu pokok duduk. Betul. Ya, soalan tu macam tu. So kita nak jawab mereka, kita pun tak pernah jumpa. Kita pun tak pernah ada perkara macam tu kan. So soalan boleh cerita sikit macam mana kita terima malam tu, macam mana kita dapat dari Qadar tu. Okey, subhanallah. Terima kasih Puan. Soalan yang sangat baik. Kalau dulu kan kita kata Lailatul Qadar ni dulu-dulu masa kita kecil sampailah kita besar pun kan. Soalannya pokok pun tunduk, sujud kepada Allah, memuji Allah. Lailatul Qadar ni Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan Lailatul Qadar juga dinamakan malam yang sempit. Kerana apa? Kerana ramainya para malaikat yang turun ke bumi. Itu disebut dalam surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa dia? Tanazzalul malaikah. Turun para malaikat, warruh, dan malaikat Jibril juga turun ke bumi. Subhanallah. Jadi kita tak tahu berapa jumlah malaikat. Rasanya jumlah malaikat infinity, tidak boleh dikira. Malaikat, tempat tinggal malaikat di mana? Di langit-langit. Manusia pernah sampai ke langit? Tak pernah. Dan tak akan ada manusia boleh sampai ke langit walaupun langit pertama. Yang kita kata, ui cantiknya langit, itu awan yang kita nampak. Langit kita tak nampak. Langit atas lagi daripada galaksi, daripada semua planet lah. Manusia tak akan sampai di langit. Tempat tinggal para malaikat, para nabi, roh-roh orang yang saleh. Ketika Nabi dah Isra Mi'raj, Nabi melihat gambaran penuh malaikat sedang berdiri tegak. Ditanya kepada malaikat Jibril, apakah yang mereka lakukan? Mereka daripada sejak diciptakan tidak pernah berhenti berdiri memuji Allah. Naik pula langit yang lain, rukuk semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka daripada sejak diciptakan rukuk tanpa henti memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Itulah penciptaan malaikat. Jadi bila malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikati warruh, akan turun malaikat dan roh. Roh ini dimaksudkan adalah malaikat Jibril, ketua para malaikat akan turun. Sebab itu dikatakan Lailatul Qadar malam yang sempit. Subhanallah, kerana dipenuhi oleh para malaikat untuk menurunkan rahmat Allah dan menguruskan segala urusan ketetapan Allah. Lailatul Qadar, maksud Lailatul Qadar apa? Lailatun, maksudnya malam. Al-Qadar maksudnya ketetapan. Malam yang Allah menetapkan takdir-takdir, ketetapan-ketetapan untuk setiap hamba-Nya. Sebab itu kita sangat memerlukan dan mengejar Lailatul Qadar supaya pada malam itu ditetapkan takdir-takdir yang terindah untuk kita. Contohnya, subhanallah, mudah-mudahan Allah takdirkan dia ini adalah penghuni syurga, maka dicatat. Tentang rizkinya, tentang keluarganya, tentang anak-anaknya, takdir. Sebab itu namanya Lailatul Qadar. Malam ketetapan. Subhanallah. Qadar, qada dan qadar Allah, Lailatul Qadar. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Kalaulah ada setengah ulama menjawab, bagaimana kita nak tahu kita ini dapat tak Lailatul Qadar? Kan? Apakah ciri-ciri, apa tanda-tanda? Tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah mereka yang tidak pernah terlepas melakukan ibadah malam pada bulan Ramadan. Itu umum. Confirm, insya-Allah, orang yang tidak pernah miss solat tarawih, tidak pernah miss jaga solat maghrib, solat isyak, solat subuh, kemudian dia ada buat ibadah, insya-Allah dia tidak terlepas daripada Lailatul Qadar. Sebab dia sentiasa buat. Jadi setiap kita tidak tahu. Walaupun hadis Nabi yang sahih menyebutkan, kan, Nabi menyebut hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kemudian ada hadis yang lain menyebutkan tentang malam ganjil. Namun di sana para ahli ulama kata yang paling selamat untuk memastikan kita tidak terlepas daripada Lailatul Qadar ialah tidak pernah mengabaikan qiyamul lail. Kalau siang namanya qiyamun nahar, menghidupkan siang. Okey, hadis Nabi SAW berkenaan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini disebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada dua hadis yang sama, beza perkataan pada man qama dengan man shama. Dua-dua hadis yang sahih. Jadi bila Nabi sebut man shama Ramadan, membawa maksud qiyamun nahar. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari Ramadan
dengan keimanan, dengan bersungguh-sungguh, maka akan diampunkan Allah segala dosa yang terdahulu. Jadi kita ibarat bayi yang baru lahir. Itu yang kita sambut Aidul Fitri. Aidul Fitri membawa masuk Aid, membawa masuk kembali fitri, fitrah. Fitrah kita apa? Suci bersih pada dosa, macam bayi lahir tu. Jadi orang yang layak menyambut Aidul Fitri adalah orang yang, kalau dari segi hakikinya adalah orang yang telah dibersihkan daripada segala dosa. Tapi kalau pada hari raya Aidul Fitri, dalam keadaan pakaian mendedahkan aurat, membazir sahabat syaitanir rajim, kan, pada hari raya Aidul Fitri, riak, takabur, ujub semua ada. Memang tu tujuan dia beli kapek baru. Lagi orang tak notice, lagi tu. Lagi tu sah. Sampai orang tahulah kapek baru, lansir baru. Maksudnya kadang-kadang menghimpun dosa, riak, takabur, ujub. Sepena nak raya, beli gelang, tak ada masalah beli gelang semua tu. Tak ada masalah. Tetapi, Masya Allah. Kan, sepena raya semua pakai. Semua. Ni, habis jari pakai. Saya suka tengok perempuan pakai perhiasan. Cantik kan perempuan pakai perhiasan. Tetapi tetap kena sederhana. Jangan sampai menarik perhatian. Emas kalau berlebihan menarik perhatian juga, termasuk dalam tabarruj. Kasut over sangat termasuk tabarruj. Pakaian over sangat termasuk tabarruj. Tabarruj bukan wajah je. Seluruh apa yang kita pakai sampai menarik perhatian. Itu saya pergi kedai perabot kan. Masa balik kampung cari perabot untuk rumah mertua. Lepas tu kan jumpa seorang wanita pun beli perabot. Penuh ni. Banyak-banyak. Saya tak boleh kawal diri saya sampai saya cakap. Cantiknya cincin. Orang perempuan nyebut kan. Dia memang tegur saya, Ustazah, idola saya. Okey, ambil gambar. Pam. Okey. Cantiknya cincin. Memang rare. Saya kata ini versi Datuk Ida ni. Dia pun suka je lah. Ini bukan ngumpat ya, semua orang tahu kan. Okey, ni versi Datuk Ida. Ya, saya suka Datuk Ida. Saya ikut dia lah ni. Jadi cincin besar, gelang apa semua kan. Penuh saya nampak. Lepas tu rantai yang keluar kan. Saya tak tahulah kok ada wanita sanggup letak tali ke nak bagi panjang kan. Sebab kalau pakai dalam tudung tak nampak rantai. Keluar rantai baru tahu ya ada rantai kan. Okey, koklah tali rapia ke kan. Tak cukup panjang. Tapi subhanallah, apa yang saya cakap tu bukanlah sebab nak beli dia. Saya kata, cantiknya kak. Orang perempuan memang suka macam ni kan. Gini. Dia ada rasa malu. Itulah Ustazah kan. Dia macam malu-malu. Dan saya tak berniat pun nak malukan dia. Saya pun tegur, bukan tegur, saya tak ada tegur apa-apa. Cuma memuji saja. Tapi kadang-kadang tu dengan cara walaupun kita memuji, tapi niat hati tu ada untuk menegur, sampai hati orang tu. Sampai. Tak ada ayat peli. Tak ada, cantiknya tak ingat kubur ke? Tak ada peli. Cantiknya. Tak takut kena azab ke hisab? Tak ada. Memang puji tu betul. Cantiknya cincin ni tak pernah tengok. Gelang puan pun, cantiknya. Sukalah, saya suka. Sesuai lah dengan puan macam tu kan. Tapi hati tu bukan hina, bukan benci. Hati tu, ya Allah kan, janganlah dia ni. InsyaAllah sampai. Walaupun ayat cakap tu tak sama dengan hati, tapi hati kita tu, kita sayang muslimat-muslimat kita. Masya Allah. Yang saya nak sebut, ramai pada hari raya Aidul Fitri, setelah sebulan Ramadan berpuasa, tetapi menghimpun banyak sangat dosa. Riak, takabur, ujub, semua anak dipuji dan sebagainya. Kan? Kita hias rumah, sofa, kita beli sofa baru untuk bagi selesa kepada tetamu, pahala besar. Tapi kalau niat untuk menunjuk-nunjuk, sampai beli di luar kemampuan, sampai kita buat pinjaman, sampai dengan tak nak sebutlah ya, sebab banyak asuran ni tak patuh syariat. Riba, haram. Golongan yang ambil riba diperangi oleh Allah dalam Al-Quran sebut. Allah memerangi orang yang memakan riba. Subhanallah, tu yang kena fikir tu. Aidul Fitri, kembali pada fitrah. Rupanya bukan kembali suci, kembali berdosa. Rupanya Ramadan umpama empangan air saja. Sabar tak boleh buat. Itu yang kadang-kadang kita baca komen di Facebook. Tunggu aku buka puasa sat lagi nak maki. Sekarang aku puasa, tunggu sat lagi. Parking jap, nanti datang, malam datang balik. Padahal malam nak kerja tu kadar pula. Ini aku bulan Ramadan, tunggulah lepas Ramadan. Umpama seperti empangan je. Tunggu. Nak buat dosa apa, tunggu lepas Ramadan. Allahu Akbar. Nak tahu Ramadan diterima Allah tidak? Tengok 1 Syawal. Nak tahu Ramadan diampun tak Allah dosa? Tengok 1 Syawal. Masih berdosa atau tidak? Ulang dosa atau tidak? Bagaimana akhlak kita pada selepas Ramadan, bukan masa Ramadan.
Jadi berkenaan dengan Lailatul Qadar, muslimin muslimat, kita kan bila anak-anak tanya, sebab anak-anak kita dengar, saya pun anak saya tanya, saya kata tak adalah, kita orang biasa tak boleh tengok karamah tu. Mungkin bagi orang alim yang Allah buka hijab, orang-orang yang soleh, para Nabi, Allah buka hijab. Sebab Nabi Muhammad siap pokok boleh bercakap dengan Nabi Muhammad. Kan itu yang dekat Madinah ke dekat Mekah tu? Dekat Mekah ke dekat Madinah? Ada Masjid Syajarah tu. Saya tak ingatlah Mekah ke Madinah. Masjid Syajarah. Kalau siapa pergi Mekah Madinah, kita akan ziarah satu masjid nama Masjid Syajarah. Sebab ketika itu Nabi berhadapan dengan orang Arab Badui, Nabi ajak dia masuk Islam. Lalu orang Arab Badui ni kata, sekiranya pokok itu bersaksikanmu sebagai seorang Nabi ya Rasulullah, maka aku akan masuk Islam. Lalu Nabi panggil pokok tu, pokok duduk tegak, Nabi panggil. Datang pokok tu berjalan. Riwayat yang sahih, itu namanya pokok syajarah. Pokok tu datang kepada Nabi, lalu bersaksikan dengan, maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasul, dan kamu adalah, akhirnya kamu adalah Rasul Allah. Akhirnya orang Arab ini, orang musyrik ini masuk Islam. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi Nabi, subhanallah, ada seorang sahabat ni, dia tengah baca surah Al-Kahfi, ketika dia membacakan surah Al-Kahfi, muslimin muslimat, saya tak ingat surah Al-Kahfi ke surah Yasin, tak siap saya surah Al-Kahfi. Lepas tu unta dia, adik cuba cari, ada surah dia, Ustazah tak ingat surah apa, ke surah Al-Mulk, ke surah utama ni lah yang selalu jadi amalan ni. Unta dia menggelupuk, maksudnya tak boleh duduk diam, unta ke kuda. Lalu dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang berlaku ya Rasulullah? Kenapa unta dia macam menggelupuk? Lalu Rasulullah menjawab, ketika kamu membacanya, sesungguhnya malaikat turun kerana suka sangat dengar bacaan kamu membaca surah tersebut. Jadi Nabi, Allah perlihatkan malaikat turun, apa yang terhijab Allah nampakkan. Sebab itu Nabi tahu. Nabi nampak yang gaib, subhanallah. Jadi kita terangkan kepada anak kita, kita manusia biasa, kita tidak ada karamah, kita tidak ada mukjizat, kita tak boleh nampak. Jadi tanda-tanda malam Lailatul Qadar disebut oleh alim ulama banyak, kan, rasa ketenangan. Tapi satu saya nak pesan, kalau kita rasa contoh malam tadi, malam ganjil 25, kebetulan pula kita yang bangun, sebelum tu kita tak bangun. Kebetulan malam kita bangun, lepas tu kita rasa, malam ni macam berbeza lah. Tengok intai kat luar, macam diam, tak bunyi apa-apa suara lah. Kalau siapa yang cari tanda-tanda begitu, lepas tu dia rasa tu, lepas tu dia pun heboh lah pula. Saya rasa, insyaAllah malam tadi Lailatul Qadar. Dia buat pengumuman rasmi. Dalam grup dia, dalam WhatsApp apa, malam tadi Lailatul Qadar, tanda-tanda semua ada. Tak boleh. Janganlah kita sebarkan begitu. Wallahu a'lam, mungkin alim ulama layak lah, wallahu a'lam. Sebab dia boleh bagi beberapa kesan. Ada orang yang akan rasa kecewa kalau kebetulan malam tu dia tak bangun. Ya Allah, ya ke, aku dah terlepas. Yang kedua, langsung malas dah nak ibadah malam seterusnya. Lailatul Qadar dah malam tadi. Langsung malam lepas tu, jadi Lailatul Qadar dah. Bukan Lailatul Qadar dah. Itikaf tak dekat masjid dah. Itikaf dekat tempat lain dah, shopping komplek. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang mampu kita buat untuk tidak terlepas Lailatul Qadar adalah, subhanallah, jangan melepaskan amal ibadah pada terutamanya 10 mata akhir. Tinggal 4 malam saja lagi. Malam ni ke-26, malam ke-27, malam ke-28, malam ke-29. Betul kan? Sebab lepas tu puasa hari ke-30, malam tu dah tak ada tarawih dah. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, saya nak pergi kepada apakah yang dimasukkan barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, man qama Ramadan. Para ulama sebagian besar mengatakan solat tarawih. Sebab itu dikatakan kalau kita boleh solat maghrib berjemaah, isyak berjemaah, subuh, sebab maghrib tu dah masuk malam, maghrib isyak berjemaah, kemudian jaga solat tarawih, kita dah dapat umpama melakukan ibadah sepanjang malam. Itu hadis Nabi. Siapa yang melakukan solat sunat tarawih, umpama seperti melakukan ibadah sepanjang malam. Jadi kalau kita dapat jaga yang tu, tak kuat nak bangun malam, tak kuat nak baca Quran banyak-banyak, tak kuat nak itikaf sebab esok kerja, jaga yang tu pun insya-Allah ibarat kita buat ibadah sepanjang malam dan kita dah dapat malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, subhanallah. Okey, soalan seterusnya. Silakan. Okey.
Wah, tepukan gemuruh. Sebab jarang orang lelaki tanya soalan. Terbaik. Saya pergi banyak-banyak tempat, jarang. Masya Allah. Jangan tanya soalan Ustazah bila nak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Soalan ini bukan mengenai apa ni, saya tempatan dan juga raya semua. Sebab tadi Ustazah ada sebut berkaitan dengan pemimpin. Okey. Dia dua soalan saya tanyakan. Yang pertama, yang pertama ni dia lebih kepada peranan pekerja dan majikan. Okey, sebagai contoh ada sepasang suami isteri. Suami isteri dan dua-dua bekerja. Okey, yang kita tahu sekarang ni kebanyakan pekerjaan ada yang outstation, ada yang outstation lah melebihi 2-3 hari dan satu tempoh, tetapi dia kerap. Okey, apakah status seorang isteri tu, yang outstation tu isteri. Okey, apakah status isteri tu terhadap suaminya sekiranya dia pekerjaan dia memang outstation. Maksud dia outstation tu sehingga menyebabkan tanggungjawab dia terhadap suami dan anak-anak dia terlepas pandang. Apakah status isteri tersebut? Adakah dikira derhaka atau sebagainya? Ataupun ada satu sudut yang Islam melonggarkan perkara ini? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya meletakkan soalan ini sebagai saya seorang yang ketua, seorang pemimpin. Okey, saya mengarahkan pekerja saya, khususnya seorang isteri lah. Seandainya pekerja itu adalah seorang isteri, yang mana saya mengarahkan tugas dia adalah untuk dia berkaitan tadi rentetan soalan tadi, outstation. Okey, saya tahu yang pekerja saya ni tak boleh outstation melebihi satu tempoh sebab ni ada komitmen keluarga, anak-anak dan sebagainya. Tetapi disebabkan atas dasar kerja, saya memaksa pekerja saya untuk outstation. Tapi saya tak mengambil kira aspek keluarga ni macam mana. So, apakah kedudukan bagi saya? Maksud saya, apa salah ke ataupun berdosa ke saya sebagai seorang ketua membuat perkara sedemikian? Sebab saya tahu keluarga dia tak boleh, tapi saya paksa juga kena pergi. So, adakah saya sebagai ketua berdosa ke saya ketika itu? Itulah dua soalan saya. Terima kasih. Allahu Akbar, subhanallah. Soalan yang sangat baik sampai rasa berdengung ke telinga saya. Tiba-tiba berdengung. Subhanallah, sebab saya pun terasa. Kenapa saya? Yalah, saya terasa lah sebab faktor terasa sekarang pun saya majikan, staf pun ada banyak komitmen. Yang kedua terasa sebab saya pun selalu outstation. Saya paling kerap tinggal anak, tinggal suami. Tapi sekarang kami dah sama-sama bekerja, dua-dua dah resign. Suami saya pensyarah, lepas tu dah resign juga. Dia bidang chemical engineering. Setelah 16 tahun. Tahun lepas baru dia resign. Saya awal lagi dah tahun 2017. Dan saya resign pun memang atas permintaan suami. Okey. Subhanallah, muslimin, memang atas keperluan. Bukan keperluan. Ya, keperluan untuk kerja dakwah. Masya Allah, muslimin muslimat. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya nak cerita satu kisah yang berlaku pada zaman Rasul itu. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Ini daripada hadis yang sahih. Sayyidatina Asma bersabda, sesungguhnya aku menikahi Zubair. Zubair ni sahabat Nabi lah, Zubair bin Awam. Seorang lelaki yang miskin, seorang lelaki yang susah. Asma cerita, suamiku Zubair tidak memiliki apa-apa harta. Tak ada apa-apa harta kecuali seekor kuda. Itu saja. Okey, lalu aku mengasuh, maksudnya pelihara kuda tu. Sehingga kan saya jualah, Asma cerita, saya jualah yang melatih kuda ni. Dan saya jugalah yang pergi, subhanallah, dan saya jualah, dan saya jualah yang pergi mengutip kurma sampai berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh, beberapa kalau ikutkan kilometer tu lebih kurang dalam banyak kilometer, berpuluh-puluh kilometer perjalanan. Kemudian aku jugalah yang menguruskan anak dan menyediakan makan minum anak. Macam itulah, memakan minum keluarga. Kalau kita baca kisah Asma binti Abu Bakar, dan Asma cerita pernah aku sedang dia panggil apa ya? Menjunjung kurma dalam jarak yang jauh, sehingga bertemu dengan Nabi, dan Nabi menawarkan berjalan kaki daripada kebun. Maksudnya dia juga menanam kurma
Semua benda dia buat. Lepas tu dia kata, cuma aku tidak pandai untuk membuat roti. Jadi roti aku minta jiran sebelah buat. Semua benda dia buat. Habis tu suami ni buat apa? Zubair bin Awam ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat banyak bersama dengan hampir setiap perang. Masuk sibuk pergi dakwah, pergi ni. Ini deal suami isteri, sepakat. Yang saya nak sampaikan, perkara begini yang berlaku banyak di zaman Rasulullah. Wanita yang menguruskan keluarga, bahkan menguruskan makan minum keluarga, mencari rezeki. Subhanallah. Sebab itu ada soalan seorang wanita di zaman Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, kan aku ni ada suami sekian-sekian. Daripada riwayat Sahih juga. Dan akulah yang bekerja dan mencari rezeki terhadap suamiku. Dan aku tidak redha. Dia bukan tak redha pada suami dia. Yang aku rasa berat hati adalah disebabkan aku jugalah yang menanggung keperluan keluarga ni ya Rasulullah. Aku tidak dapat bersedekah. Concern dia bukan tak puas hati suami ni. Suami sibuk dengan kerja-kerja dah. Dan disebabkan itu ya Rasulullah, aku tak boleh bersedekah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, sesungguhnya setiap pemberian kamu, kan yang kamu beri makan ni adalah sedekah bagi kamu. Semua sedekah. Kalau orang lelaki beri pada keluarga, itu nafkah, kewajipan. Tapi bila setiap kali isteri beri, semua dipikir pahala sedekah. Allahu Akbar, besar. Dan Nabi pernah ditanya oleh seorang wanita juga. Mula wanita ni tanya suami dia. Suami dia nama bukan Abdullah. Saya tak ingat nama isteri suami dia ni. Sebelum ni ingat. Hari ni tak ingat. Subhanallah. Dia tanya suami dia dulu. Wahai suamiku, tak ingat nama suami dia. Contoh Abdullah lah. Wahai Abdullah, boleh tak tanyakan Rasulullah, aku yang menyediakan kepada kamu dan anak-anak ini makan, diberi pahala sedekah ke tidak? Lalu Abdullah ni jawab apa? Suami dia jawab apa? Alah, pergilah tanya sendiri. Awal lelaki kan? Pergi tanya diri sendiri Nabi. Macam tu lah. Jadi seorang wanita ni, dia pun pergilah tanya, pergi rumah Rasulullah, nak pergi tanya soalan tu. Bila nak pergi tanya soalan tu, dia tengok ada wanita lain juga depan rumah Rasulullah. Bila borak-borak, nak tanya soalan yang sama. Sebab masa ni, turunnya perintah supaya memperbanyakkan sedekah. Yang Nabi perintahkan, bersedekahlah kamu kerana sedekah itu perisai daripada api neraka. Sedekahlah kamu, jadikan perisai api neraka walaupun dengan sebelah biji kurma. Macam tu kan. Jadi, dua-dua wanita ni malu nak pergi tanya Rasulullah. Lalu datanglah Bilal bin Rabah nak pergi jumpa Rasulullah juga. Wanita ni pun kirim soalan tu pada Bilal. Wahai Bilal, tanyakan Rasulullah sekian-sekian. Tapi jangan bagi tahu siapa yang tanya. Sifat malu wanita ketika itu. Kita pun kadang-kadang macam tu kan. Jangan cakap tahu saya tanya. Lepas tu bila Bilal masuk, Rasulullah bertanya, siapakah wanita depan tu? Bilal pun cakap siapa-siapa. Tak salah pun Bilal. Bukanlah Bilal tak amanah. Nabi nampak. Sebab bukannya rumah Nabi macam rumah kita sekarang. Orang depan rumah kita tak nampak. Jadi Nabi pun bersabda, katakan kepada wanita itu, bagi kamu dua sedekah. Satu sedekah qarabah, satu sedekah jariah. Dua pahala sedekah bagi wanita yang hasil daripada kerjanya, rezeki tu dia kembalikan kepada keluarga, diberi dua sedekah. Hebat, Masya Allah. Okey, minta maaf ya, jadi melebar pula jawabnya. Okey, pergi kepada soalan tadi. Jadi, kalaulah perempuan ini keluar pergi outstation sehingga terabai tugasnya, namun sekiranya dengan redha suami, maka no problem lah. Suami dah tahu itulah cara dia kerja. Macam mana? Itulah skop kerja, itulah senarai tugasnya. Dia perlu outstation. Kalau suami tidak redha dengan kerja, dengan apa yang isteri buat, suami kena pergi jumpa bos isteri tu. Nak suruh isteri ni yang saya tak redha gini. Awak bincang dengan bos. Isteri pun pergi bincang dengan bos. Tak boleh bang. Jadi sekarang ni awak pilih bos ke saya? Dah keliru pula. Bos ke saya? Begini bang. Abang izinkan saya kerja kan? Ya, saya izinkan awak kerja. Awak izinkan saya tu, dia complete sekali package dengan mengikuti ataupun mentaati ataupun menjalankan tugas-tugas yang diarahkan. Dia bukan menjalankan tugas apa yang awak arahkan. Bos arahkan. Suami memang kena faham benda ni. Masa saya kerja dulu di JAKIM, lepas tu saya tukar bahagian halal. Tugas kerja saya masa tu, waktu pukul 12 malam hingga pukul 5 kena keluar rumah. Balik pukul 5, pukul 11 malam, pukul 12 keluar. Sebab inspection, pergi rush waktu malam ke rumah-rumah sembelih. Hujung minggu kerap sangat kerja.
Subhanallah. Tetapi suami dah faham itu amanah, itu bidang tugas. Jadi memang mesti ada berlaku juga konflik sekian-sekian, tetapi dalam waktu yang begini suami yang faham, dia terpaksa memilih redha sebab dia tak nak isteri dia pun tidak jadi seorang yang amanah di tempat kerja. Kemudian isteri pula keluar dalam keadaan tanpa redha dia. Itu hadis Nabi yang sahih. Barang siapa, Nabi kata, seseorang wanita yang menggembirakan suaminya, masa dapat redha suami, maka syurgalah bagi wanita tersebut. Allahu Akbar. Namun jika suami tak boleh terima juga, maka mungkin ketika ini suamilah kena bekerja keras sehinggakan kecukupan bagi sebuah keluarga dan minta isteri berhenti kerja. Bang, kalau konflik macam ni, saya stres di tempat kerja, awak pula marah-marah, tak selesai masalah kita ni, maka saya nak berhenti kerja. Suami cakap, mana boleh, komitmen. Kalau ikutkan cukup-cukup je ni. Kalau macam tu, awak tak bolehlah buat saya tersepit begini. Di situlah ada imbal balik. Bahkan sekarang ini redha tu, kalau suami nak pegang, saya tak redha, adakah sebenarnya layak suami ni nak cakap dia tidak redha pada isteri yang telah meletakkan keadaan isteri yang sangat tersepit? Maksud perkataan redha ni memang boleh disebut orang yang atas. Saya redha, saya tak redha. Tapi redha tu sah tak di sisi syariat? Perkataan redha tak redha tu sah tak? Sebab yang akan menetapkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu masa saya kerja peninjau rumah tangga, banyak suami, "Ustazah, isteri saya dah haka." Encik, untuk menetapkan derhaka tidak bukan encik, mahkamah. Meh kita bawa kes encik ni ke mahkamah. Isteri saya tak taat, jom kita bawa kes ke mahkamah. Terbalik, dia pula jadi suami nusyus. Dia datang pada saya, "Ustazah, isteri saya nusyus." Yang menetapkan nusyus bukan encik. Mahkamah, syariat, Allah. Jom kita daftar untuk kes aduan isteri nusyus untuk kembali taat. Tiba-tiba bila dah pergi ke mahkamah, didapati sebenarnya suami yang nusyus, yang tak jalankan tanggungjawab. Suami yang menyebabkan isteri melakukan hal demikian-demikian. Isteri keluar bekerja, suami tak bagi kerja. Isteri keluar juga. Lepas tu bila datang jumpa saya, "Ustazah, suami saya gini. Dia tidak bertanggungjawab. Rezeki dia, duit dia, 80% bagi dekat mak dia belaka. Tinggal 20% saja. Mana cukup Ustazah? Gaji saya pun bukan besar tapi cukup-cukupnya." Lepas tu saya tanya, Encik, kenapa encik buat macam ni? Dah mak saya minta 80% gaji saya pergi pada dia, tinggal 20%. Jadi sebelahnya isteri saya lah. Kenapa encik buat macam tu? Dah mak saya perintahkan, saya kan syurga di bawah mak saya. Saya kata sekarang, mak encik meminta encik buat perkara yang zalim. Sebab bab nafkah nombor 1, bila dah kahwin adalah isteri dan anak-anak. Ibu bapa nombor 2. Anak tidak wajib memberi nafkah pada ibu ayah. Tak wajib. Kecuali jika ibu ayah fakir miskin, maka ketika itulah barulah kewajipan anak membantu ibu ayah. Tapi kalau ibu ayah, ini memang mazhab Syafi'i kita, dalam kitab-kitab memang ditulis muslimin-muslimat. Tapi kalau ibu ayah pun ada pencen, okey, ibu ayah pula okey bagi apa-apa persen. Kalau tak, mak tak redha. Kalau tak, mak tak ada tiadamu di dalam doaku. Macam tu. Sekarang ni melawan perintah mak ni disebabkan nak menjalankan tanggungjawab terhadap isteri ni tak berdosa. Kita pula membantu supaya mak kita tak berdosa. Kerana dia minta sesuatu perbuatan menyebabkan seorang suami ni buat zalim pada isteri dan anak-anak. Ini dari segi bab nafkah ya, bab nafkah. Bukan cerita bab balik kampung bergaduh apa semua. Macam mana Ustazah, mak saya suruh balik kampung. Mak mertua pun suruh balik kampung dia, saya keliru ni. Itu memang kena buat sistem giliran lah. Sebab dua-dua mak kedudukannya tak jatuh. Dua-dua mak mulia. Jangan kita kata, mak saya kan nombor 1 Ustazah, mak mertua. Habis tu anak ni, bukankah mak dia nombor 1? Bayangkanlah kalau anak kita semua perempuan, semua taat suami, semua pula dapat menantu, semua soraya pertama ni, akhirnya kita terabai. Sebenarnya menantu lelaki itulah bertanggungjawab menjaga kita pula. Sebab dia dah ambil anak kita yang kita besarkan selama ni. Itulah kefahaman dari sudut Islam. Sebab itu kena adil di antara kedua-dua ibu bapa. Kena berlaku adil. Kalau ibu ni kecil hati, mak mertua kecil hati pun, efek rumah tangga. Bukan kena jadi seorang ibu ni je. Kalau ibu ni pun tak redha, efek rumah tangga. Sebab itu, bila ditanya apabila seorang suami tidak izinkan isteri balik ke rumah ibu bapanya untuk berbakti. Lagi-lagi saat memerlukan. Saat sakit, saat nazak. Maka mazhab Syafi'i kita cari dalam Jabatan Mufti Persekutuan Perbincangan, isteri dibenarkan balik walaupun tanpa izin suami.
Sepatutnya suami ni bertanggungjawab untuk bawa balik isteri dia ni. Mak ayah sakit ni. Untuk berbakti ni. Sekali jadi anak, tak pernah terputus jadi anak. Tidak ada, bukan bila kahwin terputus hubungan dengan ibu ayah, tidak. Dan suami yang menghalang dikira sebagai berdosa besar kerana memutuskan hubungan silaturahim. Berdosa. Saya boleh jawab macam ni sebab saya kerja ketua unit perunding cara. Datang masalah orang rujuk, tak boleh jawab rasanya, kemungkinan, tak boleh. Kena jawab jawapan yang merujuk kepada kitab-kitab perbincangan alim ulama, dari segi fatwa dan sebagainya, supaya manusia kita tidak berada dalam kekeliruan, tak ada dalam keadaan waswas dan syubhat. Jadi subhanallah, saya harap dapatlah menjawab bagi seorang majikan yang memberi arahan sehingga menzalimi, maka kita kena insafi. Malam tadi saya ada baca satu hadis yang bagaimana golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka adalah majikan ataupun pemimpin ataupun ketua yang menzalimi, yang tidak berlaku adil kepada pekerja. Allahu Akbar. Saya bila baca tu kan memang rasa takut, rasa bimbang, rasa risau. Sebab itu kadang-kadang bila dengar masalah daripada staff, daripada ni, sebab itu staff pun kena bagi tahu masalah, kena bagi tahulah gini-gini. Masya Allah, bila dengar kena timbang. Bukan semua, tak ada alasan nak kerja-kerja, tak nak resign. Macam tu terus kan. Mesti ada ruang untuk mendengar. Mungkin betul-betul dia ada masalah. Mungkin sekian-sekian. Mudah-mudahan kita menjadi majikan yang adil, sebab pemimpin yang adil ini akan berada di naungan Allah di mahsyar kelak. Nabi SAW bersabda 7 golongan mendapat naungan Allah di mahsyar. Yang pertama lagi Nabi sebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin ni, kita semua pemimpin. Syukurlah saya bukan pemimpin tiba-tiba kan, yang pangkat kedudukan pindah. Syukurlah saya bukan pemimpin. Semua pemimpin. Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin, kamu semua khalifah. Kamu akan ditanya, akan dihisap akan kepimpinanmu. Semua akan ditanya. Nabi menyambung lagi, setiap raja adalah pemimpin, akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap hamba, setiap rakyat adalah pemimpin, kita akan ditanya akan kepimpinan. Kita sedap mulut cakap kan, kadang-kadang. Esok jawablah di hadapan Allah para menteri ni. Ni Perdana Menteri, JKK ni, jawablah depan Allah, ketua kampung. Kita sebagai rakyat pun akan disoal oleh Allah. Apa yang kamu buat untuk negara? Apa yang kamu buat ketika pemerintah keluarkan peraturan-peraturan ni, kamu laksanakan ke tidak? Kita pemimpin di atas setiap tanggungjawab yang ada pada diri kita. Bahkan setiap pemilik, Nabi kata pemimpin, hamba juga pemimpin. Hamba, bukan pekerja, hamba abdi juga pemimpin. Dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan Nabi menyambung, setiap lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan setiap wanita juga pemimpin dalam rumah tangganya, akan ditanya akan kepimpinannya. Bukan nak kata ada dua ketua keluarga ya. Bang, tadi dengar hadis saya pun ketua. Jadi kita sekarang sama level. Ustazah Azmat kata, ketua, saya ketua. So, saya buat keputusan tahun ni raya balik rumah saya. Jangan engkar perintah ketua. Siap bagi warning. Dia subhanallah, ketua dan pemimpin maksud berbeza. Maksudnya memanglah ketua keluarga tetap lelaki, tetapi perempuan dia memimpin dalam bab perkara-perkara berkaitan dengan tanggungjawab dia. Muslimin muslimat, wanita ada banyak tanggungjawab rumah tangga. Jangan kata, tolong jangan guna ayat. Dan banyak sebab penceraian kes-kes saya dulu, sebab perempuan suka guna ayat apa? Ustazah, betul tak? Poket beg duit suami, beg duit saya juga. Beg duit saya, beg duit saya. Faham tak? Akaun suami, akaun saya juga. Akaun saya, akaun saya. Betul tak Ustazah? Betul tak suami tak dibenarkan ambil walaupun sen duit kita? Betul tak Ustazah? Betul kan? Betul. Puan nak suruh betul kan? Saya akan tanya balik, puan kerja dulu untuk apa ya tujuan? Untuk membantu keluarga. Habis tu, tiba-tiba, sekarang gaji dia dah besar Ustazah. Kalau ikutkan dah cukup semua. Saya akan sebut balik. Ni soalan yang tuan ni tanya. Saya akan tanya balik. Bila puan keluar, siapa jaga anak? Orang lain. Siapa didik anak? Orang lain. Siapa yang puan lebih banyak tanggungjawab? Puan balik penat? Iyalah penat. Kadang-kadang puan tak dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri dengan sebagainya. Iyalah Ustazah, dah penat, kenalah faham. Stres lagi, itu lagi. Bila kita keluar bekerja, ada sebahagian diri kita yang sepatutnya ada di rumah, dah tak ada. Jadi, imbal baliknya adalah kembalikan apa yang kita dapat di luar kepada keluarga. Mana seronok, bengkak hati ni. Ramai orang lelaki jumpa saya kan, bengkak Ustazah.
kejap sampai barang Shopee, kejap barang itu. Saya memang cukup-cukup, dia semua duit dia saya tak boleh sentuh, semua dia kata untuk dia. Padahal isteri ni lupa dirinya adalah untuk suaminya. Kalau suami kata saya tak izinkan, saya tak benarkan awak kerja, suami ada hak. Kalau tanya kenapa, sebab awak dah lalai dan awak keluar pun untuk diri awak sahaja, tetapi diri awak dah hilang. Dan ramai perempuan kadang tak boleh terima. Tuan-puan, bila kita keluar mencari rezeki di luar, bawalah balik untuk kita sama-sama menikmatinya. InsyaAllah jadi sakinah, mawadah, warahmah. Senang sama-sama, susah sama-sama. Masya Allah, Allahu Akbar. Masa pun dah habis, kan? Masa dah habis. Okey, sekarang dah lebih 12 suku. Dah lebih 15 minit. Ke nak buka soalan terakhir? Boleh ya soalan terakhir? Okey, satu soalan terakhir. Satu soalan yang terakhir, Masya Allah. Tak ada. Okey, terima kasih Encik. Si baik Encik bangun. Kau tak, saya nak tanya. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Pertama, saya nak tanya pada soalan hutang lagi. Jadi, kalau kita berhutang, contohnya, kita terlupa orang yang kita hutang tu mungkin dah meninggal. Ni kita hutang lama lah. Lepas tu, dan bahasa tu kita tak kenal apa dalam konteks, kita dapat cari. So, cara bagaimana yang terbaik dalam Islam untuk kita lunaskan hutang kita. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Ramadan. Cari. Soalan. Kadang-kadang kita pernah dengar juga orang kata, contoh kalau kita ada arwah meninggal di bulan Ramadan, kita akan kata untung arwah tu meninggal di bulan Ramadan, mungkin ringan seksa kubur dan sebagainya. Sejauh mana benda ni? Okey. Adakah amalan-amalan kita yang jahat tu bila kita meninggal Ramadan secara automatik benda tu settle? Itu saja. Terima kasih. Okey, subhanallah. Terbaik, terpegang gemuruh untuk semua soalan. Masya Allah. Muslimin muslimat, yang pertama soalan berkaitan dengan hutang. Kita ni yang duduk asrama, saya rasa kan, saya kalau fikir-fikir, ada tak terambil ubat gigi orang, contoh kan, terambil. Ustazah, kalau gitu tak kalah dia azab juga. Ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sesungguhnya diperlihatkan oleh Rasulullah seorang lelaki yang diazab di neraka. Bila ditanya kenapa dia diazab, lalu malaikat menjawab, kerana dia mengambil cungkil, kayu cungkil untuk mencungkil giginya. Itu je dia ambil. Ambil kayu cungkil, kayu untuk mencungkil gigi di pokok. Bukan yang dalam bekas tu kan dah cantik kan. Maksudnya pokok orang. Subhanallah, pokok orang. Mungkin dia orang Ganu panggil repeh. Apa ya? Mematahkan sedikit. So Ganu ya. Mematahkan sedikit, patahkan sedikit untuk cungkil gigi. Disebabkan itu, sebab dia tak minta kebenaran. Ui, berat tu. Sudah. Ada masa sekolah ambil pemadam, pembaris. Dan saya kan kadang-kadang pernah lah berapa kali pergi bank, pergi jabatan, lepas tu terbawa balik pen. Lepas tu jauh pula. Rasa macam tak berbaloi lah nak pergi nak pulangkan pen. Tapi memang kena. Kadang duduk hotel terbawa balik towel. Benar tak? Jadi kena post semua tu hutang. Kena pulangkan balik. Sebab itu orang mukmin yang sebenar sangat berhati-hati. Jadi, kalau dengar tu memang dahsyat sangat tu. Berat kita ni. Jadi soalan tu sangat bagus. Jadi mungkin hutang kawan-kawan dulu pinjam 20%, tak ingat sebab 20%. Ni rakan-rakan sekerja ni, kalau sekolah menengah dah lulus kontak, tak tahu dah dia pergi mana, apatah lagi nak bayar dekat ni. Jadi macam mana kita nak buat bagi keadaan ni? Kita nak bayar pada siapa ni? Jadi kalaulah yang kita tahu, lalu kita tahu dia meninggal, maka bayar pada si waris lah. Tapi kalau si waris pun kita memang tak ingat, lupa dah, Ustazah, macam mana nak buat? Maka ketika itulah kita boleh bayar di majlis agama, pusat zakat. Okey, saya tak tahu ni sekian-sekian, saya ada hutang orang dan saya pun lupa dah jumlah, tapi anggaran. Yang penting Allah tahu niat kita. Kita memang nak bayar hutang dan itu nekat kita. Subhanallah, maka kita serahkanlah kepada pihak berwajib. Okey, cara yang kedua adalah setiap kali kita bersedekah, kita niat, ya Allah, sedekahku ini adalah aku berikan pahalanya kepada orang yang aku ambil haknya dan aku tidak pulangkan. Buat umum saja.
ataupun orang-orang yang pernah aku zalimi, termasuk orang yang kita ngumpat. Sebab itu Nabi SAW bila pulang daripada pergi Isra Mi'raj, Nabi berhenti kejap depan wanita. Nabi bersabda, wahai para wanita, aku melihat ramainya di kalangan kamu yang menjadi penghuni neraka. Tapi ada berbahasa ulama' ya pasal ni, penghuni neraka ni, bukan maksudnya wanita lah majoriti ahli neraka. Ada ulama' kata kerana wanita memang jumlahnya ramai, sebab itu nampak ramai dalam neraka. Sedih kan bila kita dengar. Saya nak tanya orang perempuan dan orang lelaki, yang paling kuat ataupun yang semangat, yang rajin bersedekah, perempuan ke orang lelaki? Semangat sikit jawab, perempuan ke lelaki? Perempuan kan dia macam belah kasihan, mudah kesian. Sebenarnya pengalaman saya sendiri, bila NGO apa ni, memang perempuan datang bulan Ramadan ni bagi emas, bagi itu, bagi ni, bagi duit jumlah banyak-banyak, bagi simpanan. Perempuan sebab ada perasaan tersentuh. Bila emosi tersentuh, bila dengar ceramah neraka, syurga, tak fikir apa dah. Ada seorang wanita ni serah semua barang kemas. Kata, Ustazah, saya serah semua barang kemas. Saya nak apa yang saya sebut pasal syurga tu, nak wakaf untuk perkampungan hijrah ni. Kecuali satu je yang saya pakai sebab hadiah daripada suami. Itu je, yang lain semua saya serah. Saya kata, puan-puan fikir betul-betul ni. Ya Ustazah, tak apa, saya nak bina rumah di syurga. Orang perempuan bila dapat sentuhan, habis bagi. Suami dia pun angguk-angguk. Betul ni cik? Betul-betul Ustazah. Suami mungkin dia hati, ya Allah penat aku bagi kan duit. Rezeki bagi. Tapi suami pun memang menyokong sangat. Menangis-nangis suami isteri. Suami dapat tak pala? Dapat lah sebab dia suri rumah. Tapi suami dia suka bagi hadiah emas, lepas tu dia bagi ini semua ni. Kan? Daripada ni, tapi ini betul-betul hadiah yang ni dia tak bagi satu rantai. Masya Allah. Yang kuat zikir pun ramai. Minta maaf orang lelaki kuat zikir juga. Terutamanya lelaki di SPR. Memang kuat zikir. Subhanallah. Masya Allah. Yang kuat bangun malam kadang-kadang tu, yang banyak hadir majlis ilmu, yang macam-macam lah. Tapi tanya, kenapa banyak ni? Banyak di neraka. Sebab memang perempuan jumlahnya lebih ramai. Okey, subhanallah. Nabi pesan 2 perkara. Maka perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkan sedekah. Istighfar mohon ampun kita dengan Allah. Sedekah pula adalah satu bentuk penyelesaian kita dengan manusia. Setiap kali kita bersedekah, sebab itu bila kita ngumpat orang, kita kena bagi tahu tak minta maaf. Kena bagi tahu tak minta maaf khusus. Kena pergi jumpa contoh bos kita, bos saya nak raya ni nak minta maaf. Saya sebenarnya banyak kali ngumpat bos. Bos rasa nak tahu tak bos? Kan, kamu ngumpat dengan siapa? Berapa orang masa aktiviti pengumpatan tu, berapa orang? Dan apakah intipati pengumpatan? Topik apa? Banyak topik bos. Banyaklah benda. Oi, kita kalau ngumpat orang tak payahlah pergi ngaku. Ngumpat suami, janganlah ngaku. Abang tadi ngumpat abang. Ngumpat apa dengan kawan-kawan kat pejabat? Kenapa? Suami dia rajin masak. Saya cuma sebut, suami saya harap. Saya sebut macam tu je. Awak cakap macam tu? Agak-agak suami kecil hati tak? Kecil hati. Nak ngaku depan suami? Bang, saya ngumpat awak. Ui, banyak nak ngaku. Sebenarnya ngumpat kita tahu haram. Tapi ada ketikanya kita kalah dengan hawa nafsu. Ada ketikanya kita memang hati kita ni problem. Banyak dosa. Jadi kita ngumpat orang. Pendapat yang pertama, kita kena pergi jumpa dan minta maaf khusus. Pendapat yang kedua, dan saya pun beramal dengan pendapat yang kedua, pendapat yang kuat juga, tidak perlu khusus sampai mengaku kita mengumpat. Dan kalau anda tuan-puan mengumpat saya, janganlah ngaku. Kan nanti kok beratur, Ustazah nak ngaku itu ngumpat Ustazah. Itu saya pun pengecam Ustazah juga. Tak payah ngaku sebab saya takut saya tak kuat untuk melupakan. Memaafkan kuat tapi melupakan. Kan nanti sekali jumpa teringat ni yang ngumpat ni. Subhanallah, cukup jika minta maaf secara umum dan setiap kali bersedekah. Ni betul cara ni cik. Setiap kali kita bersedekah, kita niatkan, ya Allah, sedekahku ini adalah untuk orang yang pernah aku zalimi, orang yang pernah aku ambil hak dan aku tidak pulangkan semula. Sebab pinjam hutang tu, kita ambil duit dia, ambil hak dia dan kita tak kembalikan semula. Jadi mudah-mudahan di mahsyar kelak, kira macam settle di dunia, mudah-mudahan di mahsyar kelak bila dibangkitkan, orang ni nak minta hutang, baru kita tahu, oh dulu ada pinjam pen tak pulangkan apa semua. Subhanallah, mudah-mudahan selesai dengan sedekah pahala yang kita dah berikan di dunia. Sebab saat itu bukan pen yang dikembalikan, bukan towel yang dikembalikan. Masa itu adalah dosa dan pahala. Jadi kita dah niat sedekah, pahalanya adalah untuk mereka sekian-sekian, maka dah siap dah kita settlekan pahala di dunia. Faham tak cara saya sampaikan ni?
Faham ya? Subhanallah. Soalan yang kedua iaitu berkaitan dengan contoh meninggal hari Jumaat, untunglah subhanallah. Meninggal kerana wabak, hadis yang sahih. Siapa meninggal kerana wabak dikira mati syahid kan? Subhanallah. Lepas tu meninggal bulan Ramadan. Orang bukan Islam, musyrik pun ramai meninggal bulan Ramadan. Ada orang tak solat pun meninggal bulan Ramadan. Lalu orang kata untunglah meninggal bulan Ramadan. Ya Allah, cemburunya ya Allah. Macam tu kan? Subhanallah, muslimin muslimat. Semua tanda-tanda kematian pada hari yang baik ataupun pada waktu yang baik, dengan syarat, mesti bersyarat. Syaratnya adalah dia adalah orang yang saleh. Mesti dia orang yang saleh. Orang yang jaga salat, jaga ikhtilat, jaga aurat, membuat ketaatan, meninggalkan larangan. Lepas tu dia meninggal pula pada hari yang baik ataupun pada waktu yang baik, ataupun pada keadaan yang baik. Bukan semua kita boleh kata confirm kalau meninggal waktu solat itu confirm dia adalah husnul khatimah. Kalau dia solat tak solat kebetulan masa solat tu heart attack. Jadi mesti syaratnya, basicnya adalah dia seorang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik. Malam tadi kita bacakan dan ini adalah kesudahan perkongsian kita pada hari ini. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, hadis yang sahih. Nabi kata, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang diakui kebaikannya oleh 4 orang muslim memperakui dia adalah orang yang saleh, maka Nabi kata dia pasti akan masuk syurga. Lalu sahabat yang dengar ni tanya, ya Rasulullah, kalau diakui oleh 3 orang? Ya, 3 orang yang mengakui juga dia akan masuk syurga. Kalau diakui oleh 2 orang? Ya, jika diakui 2 orang juga dia masuk syurga. Pernah tak kita tengok ada orang baik yang meninggal, lepas tu ada orang yang memperakui kebaikannya? Saya menjadi saksi sepanjang saya bersahabat, dia adalah sahabat yang sangat baik. Baik ni bukan dia sahabat yang sangat baik, selalu belanja saya makan. Dia sangat baik, dia teman saya main golf. Bukan kata main golf tu tak baik ya. Maksudnya kebaikan tu mesti dikaitkan dengan amal soleh. Diperakui kesolehannya sebagai hamba Allah yang baik. Nabi kata, sekiranya seseorang itu diakui kebaikannya oleh 4 orang muslim, maka dia pasti masuk syurga. Kebaikannya sebagai orang yang soleh. Sebab itu bila kita tengok orang memperakui mesti kaitan dengan amal. Saya menjadi saksi, dia seorang yang baik. Ya Allah, aku sebagai sahabat bersaksi bahawa sahabatku ni seorang yang baik, seorang anak yang baik. Mesti dikaitkan dengan ibadah. Bukan semestinya baik perangai, ramah, baik tetapi tak mentaati perintah Allah. Itu bukan baik. Itu sebab baik, itu baik dengan manusia saja. Baik dengan Allah dia tidak baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-dua kena jaga. Sebab itu ada orang kata, Ustazah mana lebih utama? Ni nak tutup dah ni ya, hanya risau. Dia ni baik dengan Allah, semua ibadah buat, tapi mulut dia menyakiti hati manusia. Seorang ni pula, ya dia dengan Allah tanggungjawab dia tak laksanakan, tapi dia baik sangat, lemah lembut begini-begini. Saya akan jawab dua-duanya tidak. Dua-duanya bukan, kita tak boleh nak kata mana lebih baik. Sebab orang yang baik dengan Allah, dia mesti akan jadi orang tu baik dengan manusia. Kesan dia. Dan orang yang baik dengan manusia tidak dikatakan baik jika dia tidak baik dengan Allah. Sebab kalau dia hanya jaga hubungan dengan manusia, maksud dia buat sesuatu kerana manusia, bukan kerana Allah. Jadi yang terbaik adalah baik kedua-duanya. Baik dengan Allah, taati perintah Allah, baik dengan manusia, jaga hubungan dengan manusia. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekadar itulah perkongsian pada hari ini berkenaan tajuk kita Lailatul Qadar WS Raya. Walaupun macam tak menyentuh sangat secara khusus tajuk kita, bersederhanalah untuk menyambut Aidul Fitri, jangan sampai membazir. Bersederhanalah kita dalam keseronokan kegembiraan raya sampai kita luput daripada waktu-waktu yang berharga, iaitu malam-malam yang terakhir Ramadan masih ada, siang hari Ramadan yang penuh keberkatan, dan waktu-waktu yang mustajab doa. Nabi sebut tidak tertolak doa orang yang berpuasa pada waktu dekat nak berbuka. Jadi muslimin muslimat, dekat waktu nak berbuka 10 minit 15 minit tu, masa tu berhentikanlah apa jua yang kita buat. Kalau tengah mengidang ke, selesaikanlah cepat-cepat. Subhanallah, masa tu duduklah dengan tenang, dengan khusyuk berdoa. Nak minta apa dengan Allah,
minta syurga Firdaus. Itu paling utama. Itu Nabi suruh. Nabi kata apabila kamu meminta dengan Allah, minta syurga Firdaus. Walaupun tak layak, dan memang tak layak. Memang tak layak. Langsung tidak layak untuk kita. Ada seorang ulama yang besar, 10 malam terakhir Ramadan, dia buat apa? Daripada Isya sampai subuh, non-stop solat, baca Quran, zikir, non-stop. Dan bila lepas solat subuh, dia tidur awal malam. Maksudnya dia tidur ni, ataupun dia tidur siang. Malam akhir langsung tak tidur. Bila selepas subuh dia doa apa dengan Allah? Ya Allah, sesungguhnya aku tidak layak untuk syurgamu. Macam tu punya ibadah sebut tak layak. Kita lagi tak layak. Namun ya Allah, aku mengharapkan aku dilindungi daripada neraka-Mu ya Allah. Itu yang disebut. Jadi kita memang tak layak untuk syurga Allah. Amalan teramat sedikit. Itu pun belum tentu diterima Allah. Manakala dosa terlalu banyak, belum tentu diampunkan Allah. Namun dengan doa, tidak mustahil kita dapat syurga Firdaus. Dengan doa. Dan Allah dah sebut, tidak ditolak doa orang yang meminta saat nak berbuka. Dekat nak berbuka ni waktu paling sibuk, waktu paling lapar, waktu nak nganga. Ibu-ibu sibuk nak hidang. Cari dan minta dengan khusyuk. Bukan, ya Allah berilah syurga Firdaus, ya Allah. Okey, duduk dia, makanan, okey, ya Allah. Jangan kelang kabut. Walaupun 1 minit, 2 minit, tapi tenang dan khusyuk. Khusyuk, hati hadir. Ya Allah, berilah syurga Firdaus, ya Allah, buat ibu bapaku. Berilah syurga Firdaus, ya Allah. Sebab Nabi suruh kita minta syurga Firdaus. Berilah buat suamiku. Berilah ya Allah, kurniakanlah syurga Firdaus buat anak-anakku. Jangan jarakkan kami dengan, jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu ya Allah. Minta rezeki, minta sihat, minta apa sahaja. Minta. Ini waktu yang mustajab doa. Kita ada lagi 5 hari. Jangan sebab sibuk, penat untuk buat-buat itu ni, kita terlepas waktu yang sangat berharga ini. Jadi sekadar itu betul-betul, banyak kali dah Ustazah nak landing, tak landing, naik balik flight tu kan. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Moga kita benar-benar kembali pada fitrah suci dan bersih. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subhanallah. MC ada pengumuman sikit ya. Masya Allah. Tahniah, tepukan gemuruh untuk diri sendiri.